A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang STMB pada pagi yang barakah ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, memiliki moderator anda. Dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini cukup menarik ya tuan-tuan, berkaitan dengan surat kuasa mentadbir dan geran probit. Apa yang anda perlu tahu? Baiklah, selaku ketua Jabatan Pasaran Kumpulan Amalan Raya Berhad ARB, iaitu Tuan Encik Muhammad Musyari bin Ahmad Syafi'i yang berasal daripada Ipoh Perak, orang Perak kita tu. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey tuan, sebelum saya serahkan kepada tuan sedikit, saya kongsikan pengalaman yang Tuan Mak Syafari ada. Yang pertamanya, berpengalaman selama 26 tahun di Amanah Raya Berhad. Bermula pada 1996 sehingga kini, wow, cukup lama. Beliau juga pernah menyandang beberapa jawatan bukan saja di sekitar Kuala Lumpur, malah juga di cawangan-cawangan seperti di Ipoh, Melaka, juga Seremban. Dan skop ceramah beliau menjurus kepada pengurusan harta pusaka amanah, wasiat, hukum dan perancangan. Yang ketiganya hukum faraid. Seterusnya harta sepencarian. Ini membincangkan perbezaan pengetahuan masyarakat terhadap perkara-perkara di atas berdasarkan kepada cakap orang dengan hukum syarak. Dan beliau juga pengalaman menyampaikan ceramah forum negara bengkel dari pelbagai agensi, baik universiti, awam dan juga swasta, juga hospital serta di agensi-agensi lain seperti Telekom, Angkatan Tentera, dan juga di Taman Perumahan, persatuan NGO, dan juga di masjid serta di surau dan sebagainya. Wow, cukup pengalaman Cik Mak Musyari Dan Cik Ahmad, kita akan teruskan. Cik Ahmad, kita akan kongsikan dengan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini. Dengan berkaitan dengan surat kuasa mentadbir dan geran probit. Apa yang anda perlu tahu, apa yang boleh kita kongsikan bersama Cik Ahmad. Silakan Cik Ahmad. Okey. Terima kasih kepada Tuan moderator kita, Encik Muhammad Zaki, yang panjang lebar bercerita bukan dengan diri saya. Sebenarnya saya hanya biasa saja, cuma keseronokan saya bekerja ialah untuk berkongsi pengetahuan, ilmu, pengalaman dengan masyarakat, dengan rakyat Malaysia, dan juga di luar rakyat negara lain, Jepun, Arab Saudi, Bangladesh, Indonesia, Singapura, yang mereka ni berada di Malaysia, tapi bagaimana nak uruskan jika berlaku suatu perkara, musibah di Malaysia contohnya. Bagaimana mereka nak menyelesaikan pentadbiran pusaka di Malaysia untuk diserahkan kepada waris-waris di kemudian nanti kan. Inilah keseronokan saya bekerja selama 26 tahun. Jadi saya nak sharekan saya punya slide yang kita akan berbincang selama lebih kurang 1.5 jam dengan tajuk menjurus kepada surat kuasa mentadbir dan juga geran probit. Apa benda surat kuasa mentadbir dan apa benda probit? Tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar surat kuasa mentadbir. Yang saya pernah dengar LA. Apa bezanya LA dengan surat kuasa mentadbir? Saya dengar perintah wasiat. Tapi apa benda pula geran probit? Jadi inilah yang kita akan bersama-sama sehingga pukul 12 dan seterusnya kita akan ada sesi soal jawab, dan kami ingin bersama-sama dengan penonton, dengan peserta untuk merasa lebih mendalam apa itu cerita ilmu pasal pentadbiran pusaka, dan dengan maksudnya saya ingin berkongsi buku ini dengan peserta-peserta yang mana dapat menjawab pop quiz seperti mana Tuan Moderator kita sebutkan tadi. Saya telah sediakan 3 naskah buku untuk diberikan kepada peserta yang paling pantas mungkin, terpulang kepada ASNB lah bagaimana mereka nak mengatur siapa pemenangnya nanti kan. Okey, saya kembali balik kepada apa itu surat kuasa mentadbir dan apa itu grant of probate.
Jadi sebelum kita nak teruskan, kita kena tahu dulu bagaimana kita nak mendapat surat kuasa mentadbir dan bagaimana kita nak memastikan surat kuasa mentadbir ataupun grant of probate ni akan memudahkan urusan kita di kemudian hari. Jadi maksudnya yang berkaitan dengan kematian kan. Okey. Jadi apabila kita bercakap pasal kematian, kita kena tahu dulu kan apa itu perancangan harta, perancangan harta. Jadi kita ada rumah, kita ada duit, kita ada kereta, kita ada tanah, macam-macam. Jadi bagaimana kita nak memastikan keseluruhan harta-harta yang kita telah kumpul ni akan memberi manfaat kepada kita sendiri dalam kubur nanti dan juga kepada waris-waris yang kita akan tinggalkan nanti. Kita tak mau nanti akhirnya nanti inilah jadi kan yang sepatutnya kita buat perancangan harta, tapi akhirnya harta-harta tu kita tidak rancang dengan sepatutnya. Jadi contohnya kita tengok kotak warna merah tu, kematian mengejut kan, kemalangan, jadi sakit jantung, tengah main basikal jatuh tergolek, main badminton smash tak bangun-bangun, contohnya kan. Jadi inilah yang kita cuba memberi yang terbaik lah untuk orang-orang yang kita tinggalkan nanti kan. Jadi yang kotak-kotak hitam tu kita cuba tengok perundangan menyulitkan, harta dibekukan, akhirnya apa yang kita kumpul tadi, kekayaan yang kita telah sediakan untuk ni tidak memberi manfaat kepada orang yang kita sayang, tak memberi manfaat kepada waris-waris kita. Ini yang kita tak mahu berlaku lah selepas kematian kita nanti. Okey, jadi seterusnya kita cuba tengok bahaya lewat urus harta pusaka. Saya sebelum kita pergi menjurus kepada tajuk kita tadi, saya nak kita faham dulu sebelum kita sampai ke tajuk, spesifik tajuk yang kita masukkan. Bahaya lewat urus harta pusaka. Walaupun paper surat khabar ni surat khabar yang lama, tetapi dia tetap relevan kepada apa yang berlaku sekarang ni. Sebagai contoh, sebab pentadbiran pusaka dia tidak ada had limit. Macam contohnya kes fitnah, kes kemalangan kan, ada tempoh-tempoh tertentu kan, macam kita biasa dengar 7 tahun, kalau dah lebih 7 tahun tak boleh nak bawa ke mahkamah, itu yang kita dengar lah kan. Tetapi untuk harta pusaka dia tak ada had. Kami pun ada tuntutan harta pusaka yang daripada 1,800, saya pun pernah 2-3 kali didatangi oleh waris-waris untuk menyelesaikan harta pusaka. Nak sebut kalau atas pada kita bapa, atas pada bapa tok, atas pada tok moyang, atas pada moyang apa? Kita pun kalau ke bawah kita tahulah cucu, cicit, piut, niut, apa semua tu. Kalau ke atas, jadi ada yang meninggal 1886 datang jumpa saya. Bukan yang si mati datang jumpa saya lah. Kalau datang saya lari kan. Waris-waris dia datang jumpa saya untuk menyelesaikan harta pusaka. Saya nak kata moyang, kalau kata bahasa Inggeris tu grand lah kan. Super moyang ke apa nak sebut pun tak tahu kan. Yang meninggal 1886. Tapi apa implikasinya pada kita? Satu benda pun kita tak dapat manfaatkan. Ini yang kita tak nakkan. Jadi apa yang bahayanya kalau lewat urus harta pusaka? Jadi saya pick upkan dekat sini. Saya kita tengok sebentar maaf. Dia terlajak pula. Okey. Jadi kita tengok yang saya dalam kotak tu yang saya ambil daripada poin-poin yang di dalam paper cutting tu lah. Berlaku krisis kekeluargaan, adik-beradik bergaduh. Anak-anak bergaduh dengan adik-beradik kita. Anak-anak kita dah meninggal, anak-anak kita bergaduh. Maksudnya anak-anak saudara bergaduh dengan pakcik-makcik saudara kan. Ini kita tak nak. Nilai harta jadi statik. Nak jual pun tak boleh. Tak ada orang nak beli. Rumah sewa tak ada orang nak duduk. Kan sebab jiran-jiran bagi tahu jangan sewa rumah tu. Nanti susah. Dia orang tu bergaduh. Jadi tak ada penyewa baru datang. Ini yang kita tak nakkan. Tidak beri pulangan ekonomi yang sepatutnya. Sepatutnya tanah tu boleh dimanfaatkan kan. Kalau sebelum tu masa kita hidup, setiap tahun kita dapat duit pajakan. Kita pajak kebun durian kita pada orang. Setiap tahun kita dapat 20,000, 30,000. Tapi selepas kita meninggal, 1 sen pun tak ada. Kan sebab kena Kevin ke apa sajalah tak memberi pulangan yang sepatutnya. Harta mungkin berpindah tangan kepada pihak yang tidak sepatutnya. Ini pun boleh berlaku dan ada berlaku. Tanpa kita sedari, tiba-tiba dah tukar kepada nama abang long kita. Tanpa kita sedari, sudah tiba-tiba dah tukar kepada nama pakcik kita. Ini pengalaman lah.
Di mana tuan moderator sebut tadi 26 tahun tadi, saya dah jumpa dah benda-benda macam ni kan. Bertambah rumit jika ada waris yang meninggal dunia. Bayangkan, ini yang kita katakan pewarisan berlapis. Pengalaman saya di Melaka, kalau saya nak cuba share lah, kalau saya berceramah, saya berbincang, saya suka masukkan pengalaman-pengalaman saya agar dia menjadi tauladan kepada kita kan. Yang baik tu kita jadikan tauladan, yang tak baik tu kita jadikan sepadan. Bertambah rumit jika ada waris yang meninggal dunia. Maksudnya satu kes di Melaka, dia bujang, perempuan bujang, ada duit di ASB. ASB betul, kebetulan pula ASB kita hari ni kan. Ada duit di ASB, perempuan bujang tak berkahwin, ada 8 orang adik-beradik. Selepas berpuluh tahun tu meninggalnya, dia dah meninggal, baru adik-beradik nak buat pentadbiran pusaka ke atas duit 20,000 ASB pada mulanya kan. Okey kan. Jadi selepas 20 tahun daripada 8 orang adik-beradik, cuba bayangkan kalau saya nak tanyalah Tuan Zaki, kalau boleh buka mute tu, agak-agaknya berapa orang selepas 20 tahun daripada 8 orang adik-beradik tadi menjadi berapa orang selepas 20 tahun? Agak-agak berapa orang? Ramai kan, mau dekat 40-50 orang tu. Oh, jauh tu. Jauh lagi. Jauh lagi? 120 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 120. Ini cerita betul 120 orang. Waktu saya di Melaka, saya buatkan family tree tu, pewarisan Farid tu, atas 6 keping kertas manjung. Saya tampalkan di dinding bilik saya di Melaka masa tu. Cuba bayangkan, daripada 8 orang menjadi 120 orang waris, dan ada 2 orang dapat 2 kali, dan ada 2 orang dapat RM6. RM6 daripada 20,000 dia dapat RM6 saja kan. Cuba bayangkan. Inilah antara bahaya-bahaya. Ini cerita betul tak perlu bertikaikan saya. Ini memang pengalaman yang saya jumpa. Di selama 26 tahun saya bertugas di Amanah Raya. Ini kita tak nak berlakulah pada kita kan. Cuba kita bayangkan bagaimana. Jadi kita dah nampak implikasinya kalau kita lewat urus harta pusaka kan. Jadi kita pergi ke sini, bagaimana kita nak uruskan harta pusaka. Jadi sebelum kita nak urus harta pusaka, kita kena tahu dulu apa itu harta pusaka, bagaimana yang dikatakan harta pusaka. Bila kita dah tahu, jadi bagaimana kita nak merancang agar harta pusaka ni memberi manfaat kepada kita di dalam kubur besok, dan juga memberi manfaat kepada waris-waris yang kita tinggalkan nanti. Dan jadi untuk kita merancang, kita kena tahu apa instrumen-instrumen, apa benda-benda yang boleh kita buat kan. Contohnya, kita tengok penamaan, insurans kan. Jadi banyak benda yang kita boleh buat. Ada banyak instrumen pewarisan yang boleh kita guna pakai untuk kita manfaatkan harta-harta yang kita kumpul sekarang demi untuk waris-waris yang kita akan tinggalkan nanti kan. Penamaan, kita dengar, kita tahu ada yang berkata penamaan untuk orang Islam tidak tertakluk pada orang Islam. Penamaan ini adalah mutlak kepada non-Muslim. Tetapi EPF kita namakan pasangan kita sebagai penerima, kita namakan anak-anak kita sebagai penerima. Sedangkan kita orang Islam. Jadi kita kena tahu, ya, penama di dalam Islam adalah hanya sebagai pemegang amanah saja. Jadi ini yang kita kena uruskan nanti kan. Insurans. Kita sekarang telah dibagikan dua, insurans konvensional dengan insurans takaful. Jadi dalam insurans konvensional adanya penamaan. Tadi kita dah sebut penamaan tidak tertakluk pada orang Islam. Jadi kita belilah insurans takaful. Dalam insurans takaful adanya hibah. Adanya hibah, tetapi hibah yang saya masukkan ni hibah untuk insurans takaful sahaja. Tidak bukan hibah mutlak seperti yang bawah ni. Yang ini kita cerita kemudian. Yang saya nak sebut ni hibah takaful hanya khas untuk hibah takaful sahaja. Saya pergi ke beberapa negeri, saya bercerita berkenaan insurans takaful kan. Jadi ramai orang tak faham lagi. Kan, jadi kita beli insurans 1 juta untuk anak kita. Tapi waktu kita meninggal, anak kita masih bawah umur, baru 10 tahun, 12 tahun. Jadi adakah 1 juta ni memberi manfaat secara direct kepada anak kita yang masih bawah umur? Dekat sini yang kita tahu perlu rancang kan. Contohnya lantik amanah hari sebagai pemegang amanah kepada insurans takaful berkenaan. Jadi sebelum kita mati ni, kita buatkan awal-awal arahan-arahan untuk digunakan selepas kematian kita nanti yang kita tulis yang di dalam surat ikatan amanah ataupun dalam bahasa Inggerisnya trust deed.
Kita biasa dengar trust deed. So kalau mana tak biasa dengar, kita bilang jadi. Arahan tu kita tulis dalam surat ikatan amanah ataupun trust deed tadi. Jadi dekat sinilah yang akan memberikan nilai tambah kepada insurans yang kita beli untuk anak kita tadi. Di mana selepas kematian kita, jadi insurans bayar kepada amanah raya sejak 1 juta tadi dan terus boleh diguna pakai. Tak perlu kata tadi nak dapatkan probate ke, nak dapatkan surat kuasa mentari, tak perlu. Itu kelebihannya, kelebihan insurans takaful kan. Wasiat. Orang kata wasiat tidak tertakluk kepada orang Islam. Tapi saya nak kata, saya ni dah pusing satu Malaysia. Saya telah bermesyuarat dengan Majlis Agama Islam Kelantan, Terengganu, Johor, Perak kan. Sedangkan mereka ini juga jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri juga mempromosikan wasiat. Sedangkan kita dengar orang kata tak boleh, orang Islam tak boleh buat wasiat, orang Melayu tak boleh buat wasiat. Dia sebenarnya ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat bagaimana kita nak memastikan wasiat ni boleh kita laksanakan nanti. Amanah. Apa itu amanah? Ramai orang tertinggal amanah ni kan. Kita ada contohlah, kita ada anak autism kan. Kita ada anak autism, jadi kita pernah tak kita bayangkan kalau aku mati besok, kalau aku dan isteri aku mati besok, apa akan jadi pada anak yang akan kita tinggalkan ni? Anak istimewa, anak syurga ni kan. Jadi inilah pentingnya adanya amanah. Kita bukakan tabung amanah, jadi sediakan berapa khas untuk anak ni. Jadi kita meninggal, terus boleh digunakan anak ni untuk anak ni. Tak perlu kita tunggu surat kuasa mentadbir, tak perlu tunggu surat kuasa probate, tak perlu. Amanah dia terus boleh. Mati meninggalnya kita bagi tahu kepada amanah hari contohnya, boleh terus dilaksanakan. Satu. Yang keduanya berkenaan dengan amal jariah. Amal jariah kan. Kita buka satu tabung. Contohnya tabung amanah Haji Ahmad Syafi'i, bapa saya. Contohnya kan. Jadi tabung amanah keluarga Haji Ahmad Syafi'i. Contohnya tabung amanah kan untuk bapa saya kan. Jadi saya sebagai anak ni saya bukakan tabung atas nama bapa saya. Jadi setiap bulan Ramadan kita buat sumbangan berdasarkan dividen yang amanah raya bagilah kan. Jadi pokok jangan usik. Jadi pokok jangan usik dekat sini yang istimewanya ni. Pokok ni boleh kekal selama-lamanya selagi tak habis. Yang kita buat sumbangan setiap tahun ni ialah dividen saja kan. Ada satu tabung ni yang owner ni dah meninggal tahun lepas, tetapi Ramadan tahun ini kita terus laksana seperti mana arahan yang diberi kepada kita yang tertulis dalam surat ikatan amanah kan. Seterusnya hibah. Orang kata hibah bagus hibah, tetapi apabila datang jumpa saya kata tuan, yang sesuai untuk tuan ialah wasiat. Orang kata hibah. Ataupun satu pasangan lain datang jumpa saya, encik saya nak buat wasiat. Encik, yang saya rasa yang paling sesuai ialah hibah. Nampak? Dekat sini ada bermaksud kita tak faham apa itu hibah, apa itu wasiat kan. Jadi kena tahu hibah pemberian sukarela semasa hidup tanpa mengharapkan balasan. Dia berbeza dengan hibah takaful tadi. Hibah takaful isi hibah takaful. Tapi yang saya tulis di sini hibah iaitu hibah mutlak. Hibah mutlak. Okey. Seterusnya biar, kalau tadi dah disebut saya daripada Perak tadi, kata orang Perak kata biarkan je, lantak demo lah kan. Kita bayangkan anak-anak kita esok pandai tahu nak uruskan esok kalau kita meninggal. Tapi betul ke dia orang pandai? Waktu kita meninggal, anak kita baru umur 21 tahun, baru umur 22 tahun. Saya ada satu kes, kontraktor ni, dia kontraktor yang berjaya. Si isteri ni, dia akan ikut ke mana saja suami dia ada bisnes. Anak sulung dia baru habis politeknik. Nak jadi cerita, ajar tak panjang, kontraktor meninggal. Isteri kelang kabut. Sebab apa? Selama isteri mengikuti suami dia pergi menjalankan perniagaan sebagai kontraktor tadi, dia tak pernah belajar bagaimana nak menguruskan suatu perniagaan. Jadi apabila suami dia mati, dia kelang kabut, anak tak boleh nak semua sebab anak baru habis politeknik. Jadi gaji pekerja tertunggak, kad kredit tertunggak, sewa pejabat tertunggak, dekat sinilah yang kita kata biarkan je lah, lantak semua. Dekat sinilah. Jadi kena ambil iktibar, kena ambil faham dekat sini. Okey. Sebelum saya nak teruskan, saya nak ceritakan sikit. Kena faham apa itu amanah raya. Mengapa pihak ASNB
menjemput kami untuk bercakap berkenaan perkara ni. Macam contoh saya sendiri dah 26 tahun dekat sini, saya dah berjumpa dengan ramai. Dengan Sultan pun saya pernah jumpa, dengan kes menteri pun saya dah uruskan. Jadi bagaimana mereka-mereka ni melantik amanah raya sebagai pentadbir. Mengapa mereka ni melantik amanah raya sebagai penasihat? Sebab apa? Sebab kami adalah sebelum ini kami adalah sebuah syarikat milik penuh kerajaan. Mulai 1995 pada Perdana Menteri pada masa itu melaksanakan sistem program penswastaan dan melibatkan amanah raya. Jadi pada start 1995 kami dikooperatekan. Sebelum tu kami full government department yang berpengalaman lebih daripada 100 tahun sehingga sekarang. Tak banyak sebab apa? InsyaAllah, alhamdulillah dengan keberkatan Allah beri pada kami sebab kami menjaga harta anak yatim, kami menjaga faraid, kami tidak bertolak ansur dengan faraid, kita menjaga jadi pemegang amanah. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kami lebih daripada 100 tahun. Dan pentingnya juga di sini kami adalah milik penuh kerajaan. Apa saja yang berlaku kepada negara kita, amanah raya tetap kekal. Sebab apa? Sebab kami dilantik melalui parlimen. Sebab kita ada atas ni. Bila ada atas ni maksudnya ada parlimen. Jadi selagi atas tidak ditukar, selagi parlimen Malaysia ada, selagi itulah wujudnya amanah raya. Ini yang membezakan amanah raya dengan pihak-pihak lain. Okey, kita nak bercakap dengan pengurusan harta tadi kan, sebelum kita sampai kepada topik yang kita ni, bagaimana kita nak memastikan harta-harta yang kita kumpul tu memberi manfaat kepada waris-waris kita yang kita tinggalkan nanti kan. Jadi sekarang ni dengan kekuatan yang kita ada, tubuh badan sihat kita ni, akal fikiran kita yang baik sekarang ni, kita kumpul lah kekayaan sebanyak mana yang kita nak. Tidak, agama Islam tidak melarang untuk orang Islam, untuk umatnya, untuk mencari harta kekayaan. Sebab lagi banyak harta yang kita ada, lagi banyak harta yang dipunyai oleh orang Islam, lagi banyaklah zakat kita boleh kumpulkan. Apabila lagi banyak zakat boleh kita kumpulkan, lagi banyak yang kita boleh bantu orang yang memerlukan kan. Jadi kita kumpullah banyak-banyak kekayaan yang ada, tapi dengan cara yang betul lah kan. Seterusnya kita rancang bagaimana nak memastikan memberi manfaat kepada pihak-pihak lain. Seterusnya kita tumpukan kepada diri kita sendiri untuk kita membahagikan kekayaan kepada skop kecil keluarga kita sendiri kan. Kita kumpulkan banyak-banyak, lalu tu kita rancang bagaimana kita nak memastikan harta yang kita kumpul ni memberi manfaat kepada orang lain, dan seterusnya kita tentukan pembagian untuk keluarga kita sendiri agar selepas kematian kita waris-waris yang kita tinggal ini terus dapat hidup seperti mana semasa kita hidup juga. Kita tak mau nanti kita kaya raya setiap tahun pergi overseas, bila kita mati anak kita jadi papa kedana. Sebab apa? Sebab tak betul cara pembahagiannya, tak betul cara perancangan dia. Ini kita tahu. Ini pengalaman saya. Anak sampai bercakap depan saya, masa bapak saya hidup, saya tiap-tiap tahun pergi overseas. Tapi bila bapak saya mati, saya satu sen pun saya tak dapat. Jadi saya kata jangan salahkan amanah raya kan. Kami, inilah yang ada depan mata kami. Jadi itulah yang jawapan yang boleh saya berikan kepada waris tadi kan. Jangan salahkan amanah raya. Ini setakat ini yang kami ada ya. Kita dah contact bank, kita dah cek dengan sana, dengan sini, kita dah cek dengan SSN. Inilah dianya. Terkejut kalau kata nak cakap kasarnya, terkejut buruk lah waris-waris tadi kan. Bila dia nampak apa yang telah berlaku kan, itu yang kita tak nak, tak mahu benda tu berlaku pada keluarga kita kan. Okey, penyelesaian bagaimana kita nak uruskan harta pusaka kan. Apabilanya selagi kita hidup, harta yang kita ada adalah dipanggil harta. Selepas matinya kita, selepas nafas terakhirnya kita, harta itu akan betulkan menjadi harta pusaka kan. Jadi masa hidup ialah harta kita, selepas kita mati terus automatik dia sudah betul menjadi harta pusaka. Jadi bagaimana kita nak selesaikan harta pusaka berkenaan kan. Harta pusaka tu jadi kalau kita orang Islam adalah faraid. Yang keduanya untuk bukan Islam atau pembahagian 1958 atau ya. Okey, jadi dekat sinilah yang kita kena faham. Apa yang berlaku sekarang ni,
kita bergaduh dulu. Kita bergaduh dulu pasal harta puasa ke bapak kita. Lepas tu, bila dah tak selesai, barulah nak pergi kepada faraid. Terbalik. Kalau slide saya ni, sebelum mati atas, selepas mati bawah. Tapi kita waris-waris ni, kita cerita pasal mati dulu, baru nak cerita pasal hidup kan, terbalik kan. Maksudnya, kita bergaduh dulu nak cari persetujuan, tak selesai, barulah apalah Abang Long buat apa susah. Kan faraid ada. Maksudnya dah bermasam muka, dah keluar macam-macam perkataan, barulah nak kembali pada faraid. Sebenarnya salah, tak betul sama sekali. Kita kuat takut tergelincir iman kita. Sebab apa? Sebab faraid itu adalah satu hukum mutlak di dalam Al-Quran. Sepatutnya kita bila berlakunya kematian ahli keluarga kita bercakap pasal faraid dulu. Bila semua dah faham pasal faraid, baru kita bercerita pasal bagaimana nak selesai, nak membahagi-bahagikan berdasarkan persetujuan keluarga yang dipanggil ataupun dalam bahasa Arabnya takarus. Okay, saya suka nak share, ini bukan nak cerita kebanggaan saya. Saya nak share apa yang baik kita share, apa yang tak baik kita tutup kan. Itulah yang sepatutnya kan. Jadi apa yang saya sebab saya ahli keluarga saya dah tahu saya bekerja di Amanah Raya dah 26 tahun. Bapa saya meninggal. Jadi apa yang saya buat? Bila selesai urusan arwah bapak saya tadi, dah kemui semua, dah balik ke KL, balik rumah di KL, saya terus kirakan faraid setiap ahli warisnya. Daripada mak saya, datuk nenek saya dah meninggal, mak saya, kami ada 8 beradik. Jadi ada 9 ahli waris dekat situ. Saya printkan dalam satu kertas A4 paper, saya photostatkan 9 termasuk diri saya. Lepas tu saya arrangekan perjumpaan semula di kampung, di Tapah Road, kampung mak saya. Jadi kami duduk balik. Saya bawa yang A4 paper sebanyak 9 keping tadi, saya bawa bersama. Jadi waktu perbincangan saya edarkan setiap keping kepada setiap ahli waris. Kepada mak saya 1, kepada Abang Long, abang saya, kakak saya dan 4 orang adik-beradik saya, termasuk saya 9 orang. Kan? Setiap orang nampak. Mak saya dapat nampak dia bahagian dia 1/8. Abang saya nampak bahagian dia 7/8 bahagi dengan 2/1. Kan? Jadi masing-masing nampak faraid masing-masing. Itu keluarga saya yang saya buat selama apa yang setelah saya buat. Kan? Jadi masing-masing. Jadi kakak saya bertanya, apa saya akak dapat kurang pada engkau? Kata kakak saya. Saya pun jelaskan. Akak dalam hukum Islam, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Baru dia faham. Alhamdulillah. Okey, apabila masing-masing dah faham, baru kami bercerita bagaimana kita nak selesaikan nak buat pembahagian ni. Jadi kami mendapat sebulat suara, cash, tabung ngaji, ASB, Agrobank, bapak saya apa semua tu, CMB, kami serahkan pada mak. Cash kami serahkan pada mak. Persetujuan 8 orang adik-beradik termasuk saya tadi, termasuk laki dan perempuan. Rumah kami bagi adik-beradik. Mak saya bertanya, sebab mak saya ada share faraid dekat rumah tu. Mak saya bertanya sebanyak 1/8. Mak saya tanya, apa saya aku tak ada dekat rumah ni? Mak saya bertanya. Saya jelaskan, kami dah berbincang tadi, duit bagi pada mak. Mak nak gunakan duit tu, mak gunakanlah. Kami tak nak 1 sen pun. Mak nak pergi melancong ke, pergi haji sekali lagi ke, nak pergi umrah ke, itu terpulang pada mak. Mak nak terpulang. Tapi rumah ni besok mak pun dah umur 80, saya kata kan, mak pun umur dah 80. Jadi kalau katakan mak meninggal, jadi kita kena buat sekali lagi benda-benda ni. Jadi biarlah rumah ni atas nama kami, tapi mak duduk juga. Mak kekal kat rumah ni, cuma nama tu dia. Jadi kalau besok mak meninggal, tak payah nak buat apa-apa lagi. Jadi mak faham. Alhamdulillah. Motor nama siapa? Motor nama mak. Cash nama tadi, bank nama mak. Motor nama mak. Apa pasal nama aku? Kata mak saya kan. Ini cerita nak supaya kita dapat share experience saya. Asal motor nama aku? Kata mak. Sebab motor ni kami nak letakkan kat rumah. Jadi siapa-siapa balik, nak pergi kedai beli surat khabar, nak pergi kedai beli roti canai kuih, tak payahlah nak start kereta. Start je lah motor. Oh ya ke? Tengok tu. Jadi itulah cara kami. Cara saya di mana motor tu sampai sekarang ada dekat rumah. Jadi siapa-siapa nak pakai, pakailah. Yang penting jangan bawa balik ke rumah masing-masing, bawa balik Kelantan, bawa balik ke Sepang ke Abang Long saya, jangan. Biar ke itu, pancit, repair.
Duit tak ada, minyak tak ada, isi sendiri. Itu cara. Jadi maksudnya apabila berlaku kematian seseorang, kita bercakap pasal faraid dulu. Apabila faraid dah faham, baru kita pergi pada persetujuan. Bagaimana nak memastikan persetujuan ni menepati kehendak Islam? Maksudnya, kita kena tahu dulu hak masing-masing. Lepas tu kita kena redha apa yang kita nak buat. Contohnya, saya jutawan. Bapak saya ada 10,000 saya. Contohnya, bapak saya 10, ada saya 10. Saya jutawan. Tapi saya kata saya nak juga duit tu. Walaupun saya ni banyak duit, tapi saya nak juga farid saya. Adik-beradik saya tak boleh nak bantah. Abang, apa dia panggil saya nyah pasal anak tengah kan. Nyah. Apa saya nyah dah kaya-kaya, apa lagi nak duit bapak ni? Tak. Aku nak duit ni untuk aku nak bagi pada kakak. Kakak kita kan tak ada suami. Kakak saya ibu tunggal. Suami dia meninggal mengejut jantung. Jadi saya nak bahagian saya dan saya nak serahkan pada kakak saya. Sebab itu hak saya termaktub dalam Quran. Ini yang orang tak nampak. Jadi saya dapat 2 pahala. Pahala pertama, saya ikut faraid. Pahala kedua, sumbangan saya kepada kakak saya yang ibu tunggal tadi. Nampak dekat sini. Itu yang kita perlu faham. Jadi seterusnya ialah kita selepas kita laksanakan wasiat, laksanakan amanah, pulang kembalikan amanah ini kepada Tuan punya asal. Ataupun kita telah buat hibah, laksanakan hibah. Wakaf, kita dah buat awal-awal dan teruskan dia. Inilah cara penyelesaian harta pusaka kan. Seterusnya formula harta pusaka. Bagaimana kita nak selesaikan tu? Harta semasa hidup tolak dengan hutang semasa hidup. Barunya bersihnya dipanggil harta pusaka. Ikut ni tolak, ini tolak, ini bersamaan. Harta semasa hidup tolak hutang semasa hidup, barulah dipanggil harta pusaka. Selagi kita tak mati, selagi itu harta kita tak dipanggil harta pusaka. Harta pusaka ni muncul selepas sebaik-baiknya kita mati. Apabila harta pusaka muncul, maka muncul jugalah faraid. Dekat situ kena faham. Apa itu hutang? Hutang ni apa yang hutang yang boleh kita tolak daripada harta pusaka? Belanja pengkumian, melunaskan hutang piutang dengan Allah, dengan manusia, dengan fidyah apa semua, wasiat ditunaikan, amanah dipulangkan, harta sepencarian. Semuanya boleh ditolak dengan hutang semasa hutang tadi. Bahaki itu sebab saya kata bersih yang baru dipanggil harta pusaka. Bukan dekat sini saja. Selepas ditolak hutang dekat sini. Jadi saya dipahamkan tuan-puan telah lalui perkongsian berkenaan dengan faraid sebelum ni. Jadi saya tak ulas lanjutlah. Okey, seterusnya ini wasiat. Kita nak menjurus kita nak menjurus kepada tajuk yang kita nak. Tapi sebelum kita nak ke tajuk tu, kita kena fahamlah dunia basic. Okey, undang-undang wasiat di Malaysia. Kita ada, katalah ini kertas wasiat, dokumen wasiat katakan. Jadi bagaimana kita nak laksanakan wasiat tu selepas kematiannya pewasiat kan? Kalau jadi kalau orang Islam ada hukum dia berdasarkan hukum syarak yang kita biasa dengar kata 1/3 dan kepada bukan waris kan. Kalau untuk bukan Islam adanya Akta Wasiat 1959 kan. Ini bukan semata-mata untuk bukan Islam. Orang Islam pun kena juga lalu sebab kita kena follow orang Islam, dia buat wasiat berdasarkan hukum syarak, iaitu 1/3 dan bukan waris. Okey, itu hukum dia. Tapi untuk kita membuat dokumen wasiat, kita kena follow Akta Wasiat. Sebab saya ternampak dalam YouTube, buka itu terkeluar pula cerita pasal ada yang YouTuber tu menceritakan Akta Wasiat hanya untuk orang bukan Islam. Saya tak kata salah, saya kata tak tepat. Saya tak kata salah, saya kata tak tepat. Sebab Akta Wasiat tidak menyebut pasal agama. Tak menyebut pasal satu. Yang keduanya, kita sebagai orang Islam, kita ikut hukum syarak, iaitu 1/3 dan bukan waris. Okey, itu cara nak buat wasiat. Tapi bagaimana kita nak membuat dokumen wasiat tu? Jadi dokumen wasiat tu ada di dalam Akta Wasiat. Jadi bermaksud saya orang Islam, saya pun tertakluk juga pada Akta Wasiat. Itu sebab saya kata YouTube tu saya kata tak tepat, saya tak kata salah, saya kata tak tepat. Jadi orang Islam pun kena juga melalui akta mematuhi juga
atau wasiat. Maksud dia untuk membentuk satu dokumen wasiat tu kena patuhi atau wasiat. Kalau tidak nanti bermasalah di mahkamah. Bermasalah maksudnya apa? Dari segi pembuktian, dari segi saksi, dari segi pengesahan, itu akan masalah. Boleh kita buat wasiat, ada 2 orang saksi dah sign, letak bawah bantal, boleh, tak ada masalah. Tapi bagaimana nak membuktikan benda tu sah? Bagaimana nak mengatakan ini dibuat dengan cara yang betul, bukan palsu. Jadi itu masalah. Itu sebab saya kata tak tepat. Bukan saya tak kata salah, saya kata tak tepat YouTuber tu yang cara dia terangkan tu. Okey. Apa perbezaan wasiat Islam dengan wasiat bukan Islam? Tadi saya dekat sini saya dah bezakan. Orang Islam dia ada hukum dia, bukan Islam pun ada dekat sini dekat. Jadi saya nak membezakan apa bezanya wasiat Islam dengan wasiat bukan Islam dari segi pelaksanaan di mahkamah. Okey, orang Islam dia boleh membuat wasiat secara lisan, boleh diterima. Kalau secara dokumen apatah lagi memang diterima lah. Maksudnya untuk orang Islam dia boleh membuat wasiat secara lisan. Kalau kita tengok cerita Piramli Tiga Abdul tu kan, itulah caranya. Dia cuma cakap atas katil je kan. Itu je maksudnya kan. Tetapi akhirnya tetap juga nak pembuktian. Pembuktian tu maksudnya mesti ada saksi. Mesti ada saksi. Walaupun dia bercakap dia secara lisan, tetapi mesti di hadapan saksi. Itu diterima. Tetapi untuk orang bukan Islam, dia mesti secara dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen secara printed, secara printing, tulis dekat dinding, tulis dekat atas batu, tulis atas kain, baju, itu asalkan bertulis. Bezanya wasiat orang Islam di Malaysia ni, orang Islam boleh berwasiat secara lisan. Kalau dokumen tu memang sangat diterima lah. Maksudnya boleh, tetapi untuk orang bukan Islam, hanya wasiat secara dokumen saja diterima oleh mahkamah. Selain pada itu, ditolak untuk orang bukan Islam. Itu bezanya perbandingan wasiat Islam dengan wasiat bukan Islam. Okey, saya nak terus kepada syarat-syarat wasiat Islam. Sebab ini yang kita akan cerita pasal probate nanti. Okey. Suatu wasiat Islam ke bukan Islam hanya dilaksanakan selepas mati. Selagi saya hidup, saya ada wasiat 5 tahun lepas, saya nak tukar sekarang ni wasiat baru. Tak ada masalah. Maksudnya selagi saya tak mati, selagi itu saya boleh berwasiat. Jadi kalau saya mati, wasiat mana nak pakai? Wasiat 5 tahun lepas kan wasiat sekarang? Kita tengok tarikh. Maksud tarikh yang terakhir, latest sekali, terlatest yang terpakai. Maksudnya wasiat dibuat hari ini, tetapi efektif dia selepas mati. Dia berbeza dengan hibah. Hibah, hari ini kita buat hibah, hari ini juga dilaksanakan, bukan hari inilah, dalam masa hidup kita kena selesaikan hibah berkenaan. Tapi beza dengan wasiat, hari ini kita buat wasiat semasa hidup, dilaksanakan selepas mati. Lepas tu, apa perbezaan antara wasiat Islam dengan wasiat bukan Islam? Wasiat bukan Islam, dia mutlak. Dia nak bagi pada siapa pun boleh, nak bagi berapa banyak pun boleh, tak ada masalah. Terpulang kepada pewasiat. Dia nak bagi pada isteri dia pun boleh, dia nak bagi pada kawan dia pun boleh, tak ada masalah. Berapa banyak, berapa sikit, terpulang pada pewasiat. Itu wasiat bukan Islam. Maksudnya, wasiat bukan Islam ni absolute. Tak payah nak petikaikan. Banyak mana siapa tu tak perlu. Tapi wasiat Islam ada syarat dia. 1/3 dan kepada bukan waris. Tapi saya Ahmad Fushari nak bagi pada anak dia, anak bongsu dia. Sebab anak nombor 1 engineer, anak nombor 2 doktor, anak nombor 3 pensyarah. Anak bongsu nombor 4 ni masih belajar lagi. Perempuan pula tu, stigma orang Malaysia ni, perempuan tu ke belakang sikit kan. Jadi kita pun sama stigma kita tu kan. Jadi kita nak bagi harta pusaka kita pada anak perempuan kita. Sedangkan kalau ikut nombor 2 ni kepada bukan waris. Lepas tu saya nak bagi semua pula tu. Sedangkan kalau ikut syarat nombor 1 tadi hanya 1/3 saja. Kan maksudnya kedua-dua syarat ni tidak dipatuhi oleh saya. Tapi bagaimana nak laksanakan juga? Bagaimana nak laksanakan? Boleh, tak ada masalah.
Dengan syarat perlunya konsen daripada waris-waris yang lain. Ini penting ya. Maksudnya kalau waris setuju, terpulang. Sebab apa? Sebab 2/3 tu adalah hak waris. 1/3 adalah hak bukan waris. Anak yatim, anak angkat, anak tiri, anak susuan. Itu hak mereka. Sebab mereka tak ada hak dalam faraid. Tapi 2/3 lah hak faraid. Jadi apabila hak faraid, perlukan persetujuan daripada setiap orang. Tetapi bukannya konsensus setiap individu. Contohnya tadi saya nak bagi semua harta saya kepada anak perempuan saya. Tetapi seorang ni tak setuju. Contohlah, kata dia baru berhenti kerja sebabkan COVID ni, syarikat dia tutup, jadi dia tak ada kerja. Jadi dia nak perlukan duit. Jadi dia kata, Tuan, pada inilah Menara Raya kan, Tuan saya tak setuju dengan wasiat bapa saya sebab saya nakkan faraid saya. Tak ada masalah. Bagilah faraid dia. Tapi yang lain setuju, yang nombor 1 doktor tadi, nombor 2 engineer, dia setuju dengan wasiat. Tak ada masalah. Jadi dia lepaskan, dia tolak faraid dia kepada adik dia yang bongsu tadi. Ini ya. Jadi wasiat di amanah alhamdulillah tak ada masalah untuk kami. Wasiat Islam di amanah tak ada masalah untuk kita laksanakan sebab kita adanya sesi pembacaan wasiat dan sesi mendapatkan konsen daripada setiap waris-waris kan. Apa yang saya cerita ni akan berkaitan dengan apa yang saya tajuk nanti di akhir nanti ya. Okey, inilah apabila dah meninggalnya, apabila amanah waris sudah dapat apa tu dah final, dah wasiat dah tahu macam mana nak dilaksanakan lepas tu faraid tadi macam mana nak diuruskan. Jadi kita kenalah filekan kes tadi kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Okey kan? Jadi maksudnya bapa kita ada harta pusaka, tak ada wasiat. Jadi datang ke amanah waris untuk buka fail. Kan? Jadi amanah waris, bagaimana amanah waris nak laksanakan tadi? Nak selesaikan, nak tabirkan harta pusaka tadi. Satu orang lain pula, bapa dia meninggal ada wasiat. Datang ke amanah waris kan untuk uruskan. Jadi bagaimana amanah waris nak uruskan pentadbiran harta pusaka tadi. Jadi di Malaysia ni kena faham ada 3 agensi yang ada kuasa. Hanya 3 agensi ni saja yang mempunyai kuasa untuk menguruskan mentadbir harta pusaka. Selain pada 3 ni adalah runner saja. ABC Consultancy dan Berhad, ABC Syarikat Perancangan Harta. Contoh mereka tu hanya runner saja. Sebab apa? Akhirnya mereka kena pergi juga kepada 3 agensi ini. Amanah Raya dengan kuasa dia sendiri, dengan undang akta dia sendiri, ataupun pusaka kecil yang sinonim dengan pejabat tanah. Kita kata nak pergi mana? Nak pergi pejabat tanah. Sebenarnya bukan. Sebenarnya pejabat pusaka kecil ni dia duduk di dalam bangunan pejabat tanah. Jadi itulah sebabnya selalu kita sebut nak uruskan pusaka dekat mana? Orang kata dekat pejabat tanah. Sebenarnya tidak. Dia macam ubat gigi. Bila kata suruh beli ubat, nanti jangan lupa beli Colgate. Beli Colgate kan, sedang kita kata ubat gigi. Ataupun raket badminton, kita kata Yonex kan. Padahal banyak lagi jenis raket badminton. Photostat kan. Nak pergi Xerox tu nama syarikat, bukannya nama mesin tu kan. Jadi dari sinonim. Dia begitu juga dengan pusaka kecil dengan pejabat tanah kan. Pejabat tanah under state, under negeri. Pusaka kecil under under federal, under federal kan. Okey, seterusnya Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil yang inilah dengan kuasanya dia adalah. Jadi jenis-jenis perintah di amanah raya kita ada 2 jenis surat kuasa, iaitu surat arahan dengan surat akuan. Yang ini ditandatangani oleh ketua cawangan amanah raya masing-masing. Masa saya duduk di cawangan, saya yang sign surat arahan. Surat arahan atau surat akuan ni perintah lah. Di mana waris datang buka fail pusaka untuk bapa dia, datang ke amanah raya uruskan, lepas tu amanah raya keluarkan surat arahan ni. Jadi surat arahan ni waris akan bawa pergi kepada bank kan, beri kepada bank. Okey, saya telah ada 2 soalan, nanti kita sini Okay. Jadi bawa ataupun saya sign surat akuan. Surat akuan ni
bawa lah pergi pada bank, pada ASB, kepada tabung haji, kepada mana-mana yang inilah yang tertulis dalam surat akuan berkenaan. Okey, seterusnya pusaka kecil. Pusaka kecil yang dalam jenis perintah tu ada borang E. Jadi bila selesainya perbicaraan, jadi pusaka kecil akan keluarkan surat kuasa yang nama surat kuasa dia adalah borang E. Ya, dari atas sekali tu ada tulis borang itu ialah untuk pembahagian. Jadi bawalah borang E ni kepada bank, kepada ASB, kepada tabung haji, kepada mana-mana tempat yang termasuk dalam borang E berkenaan. Ataupun dia pusaka kecil, pegawai pusaka kecil, dia keluarkan borang F, mentadbir. Mentadbir ni biasanya kes-kes bawah umur. Jadi mereka ni di bawah undang-undang kanak-kanak, Akta Kanak-kanak 2001, mereka ni unsound, tidak berkeupayaan untuk dari segi mental, fizikal dan moral dia kan. Jadi kena lantik penjaga kepada budak-budak ni. Jadi pusaka kecil akan keluarkan borang F. Dan borang H bersatu lah. Borang F dengan borang H ni bersekali lah. Pelantik penjagaan. Ataupun borang T. Borang T maksudnya kita dah uruskan kes bapa kita di pusaka kecil. Selesai dah. 2 tahun lepas. Tahun ini waktu kita buat renovation rumah bapa kita, kita jumpa satu buku pihak pos. Buku pihak pos yang besar dulu tu kan. Jadi macam mana kita nak uruskan balik. Ini yang katanya harta kemudian. Maksudnya kita datang buka balik file, reopen file dekat pusaka kecil tadi, dan pegawai pusaka kecil akan keluarkan borang T. Borang T, borang E, S, F ni semua ni, inilah yang dipanggil surat kuasa sebenarnya, surat kuasa lah sebenarnya. Surat kuasa, tapi dia berbeza berdasarkan kes. Sama ada borang E ke, borang F, H atau T. Dan yang borang-borang lain lah, borang lain ada banyak lagi ya. Tapi yang biasanya dia akan sama ada pembahagian borang E, borang F, H ataupun T yang biasa. Dan seterusnya Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi dia pun ada beberapa jenis perintah yang berkaitan dengan harta pusaka. Berkaitan dengan harta pusaka, surat kuasa probate, surat kuasa mentadbir, surat kuasa dengan wasiat terlampir, surat kuasa dimunusment ataupun surat kuasa mentadbir pendidikan light. Nanti saya akan jelaskan lagi nanti lah kan. Jadi contohnya kes, contohnya ada satu kes pusaka berwasiat datang ke amanah raja kan, amanah raya. Jadi kita kena tahu apabila ada wasiat dia terletak di bawah Mahkamah Tinggi Sivil. Itu yang biasa kita tahu. Sebenarnya tidak juga. Amanah raya pun boleh uruskan harta pusaka berwasiat. Ini ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu bahawa amanah raya juga boleh menguruskan harta pusaka berwasiat. Yang tak boleh wasiat ialah pusaka kecil saja. Itu yang ramai tak tahu dekat tu. Jadi bermaksudnya boleh lantik amanah raya. Jadi jika kes tu bagaimana saja kes, tuan-puan boleh datang ke amanah raya sebab kuasa kami sangat luas. Kuasa kami harta bapa kita ada 10 juta. Ada 10 juta. Boleh datang ke amanah raya untuk uruskan. Jadi amanah raya akan jadi competition. Jadi macam peguam lah pada tuan-puan lah. Saya, walaupun saya punya degree, ijazah saya bukan undang-undang, tapi nama saya digazetkan di Mahkamah Tinggi untuk boleh saya masuk. Seolah-olah macam peguam jugalah. Itu yang membezakan saya dengan lain-lain lah, rakan-rakan sejawat saya di agensi lain. Okey. Jadi contohnya dia ada wasiat. Contohnya si mati tadi ada wasiat, waris dia datang ke amanah raya. Kan? Jadi wasiat amanah raya ni murah sebenarnya. Jadi untuk dapatkan, untuk buat satu wasiat di amanah raya, harga dia RM500 saja. Murah saja. RM500 yang asas. Maksudnya saya nak buat wasiat untuk beri kepada rumah anak yatim. Nak beri kepada anak tiri saya, anak angkat saya. Nak beri kepada anak susuan saya. Nak beri kepada kakak saya yang ibu tunggal yang ada anak autism. Contohnya kan. Nak bagi pada yang bukan waris saya. Jadi harga dia RM500 saja. Murah saja kan. Dan satu lagi wasiat komprehensif. Kita namakan wasiat komprehensif. Wasiat komprehensif ni maksudnya saya nak buat detail. Saya nak lantik pemegang amanah.
saya nak buatkan apa ni, arahan macam ni, arahan macam, maksudnya arahan spesifik lah. Itu kita panggil wasiat komprehensif yang harganya 1,200. 1,200 lah. Ini yang di amanah raya. Wasiat asas ialah 500, wasiat komprehensif ialah 1,200 kan. Jadi bila meninggal datang ke amanah raya. Jadi bagaimana amanah raya nak uruskan? Jadi amanah raya akan buka fail di Mahkamah Tinggi Sivil untuk dapatkan surat kuasa probate yang kita akan bincangkan selepas ini kan. Ataupun harta dia hanya ASB saja. Harta dia hanya insurans saja. Tak ada harta rumah, tak ada tanah apa semua. Dia ada wasiat tapi harta dia bawah 600,000 tunai saja contohnya. Tapi dia ada wasiat. Jadi boleh datang ke amanah raya kan. Tapi kalau harta dia ada melibatkan tanah, rumah, harta berjuta, amanah raya akan filekan di Mahkamah Tinggi Sivil di negeri berkenaan lah. Jadi itu yang beza dia dekat sini kan. Jadi apa tu, jadi kita akan uruskan semua. Dia punya wasiat tu kita akan uruskan semua. Sama ada dia punya hutang ke, dia ada apa-apa tanggungan ke, boleh. Jadi boleh berwasiat. Sebab wasiat ni dilaksanakan selepas mati. Jadi kalau harta saya saya beli rumah, tentulah pakai pinjaman bank. Jadi maksudnya hutang. Tapi saya buat sekarang. Tak apa, boleh. Masukkan rumah berhutang, rumah dalam pinjaman tu dalam wasiat saya. Jadi kalau saya mati, saya ada insurans MRTT, insurans takaful saya akan cover. Jadi maksudnya apabila saya mati saya jadi jutawan. Kan? Sebab apa? Sebab insurans cover rumah saya. Insurans cover hutang personal loan saya. Jadi maksudnya untuk kita berwasiat boleh. Boleh harta berhutang kan. Okey. Terusnya amanah raya akan pergi kepada tempat-tempat ni, akan pergi kepada Mahkamah Tinggi Sivil untuk dapatkan surat kuasa probate contohnya kan. Okey, dekat sini yang apa ni lebih spesifik lah yang saya nak ceritakan. Apa itu surat kuasa probate? Surat kuasa probate ialah kuasa kepada wasi untuk mentadbir harta pusaka berwasiat. Wasi ni apa? Wasi ni adalah pelaksana kepada wasiat berkenaan. Wasi ni tak semestinya waris. Siapa-siapa pun boleh. Amanah raya pun boleh jadi wasi. Jadi bagaimana kita nak memberi kuasa kepada wasi ni? Jadi kita perlu dapatkan perintah daripada mahkamah. Perintah daripada mahkamah iaitu namanya surat kuasa probate. Kuasa kepada wasi untuk mentadbir harta pusaka berwasiat berkenaan. Jadi maksudnya kalau katakan si mati mempunyai wasiat harta 10 juta, ada tanah, ada rumah apa semua kan, 10 juta. Jadi amanah raya, waris dia datang ke amanah raya untuk buka fail. Jadi amanah raya akan pergi kepada Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau di KL ni di Jalan Duta lah. Katalah saya yang bawa kes ni. Saya pergi ke Mahkamah Tinggi Jalan Duta untuk mendapatkan perintah untuk melaksanakan wasiat berkenaan. Jadi nama perintah tu itulah namanya surat kuasa probate. Jadi mahkamah akan memberi kuasa kepada amanah raya untuk melaksanakan arahan di dalam wasiat berkenaan. Jadi bagusnya dekat sini kita masuk terus boleh dapat perintah, terus boleh jalan. Berbeza dengan surat kuasa mentadbir. Surat kuasa mentadbir dia beza. Surat kuasa mentadbir hanya nak dapatkan perintah mentadbir sahaja. Bukan nak membuat pembahagian. Ya? Jadi kuasa kepada pentadbir untuk mentadbir harta pusaka tanpa wasiat. Sebab kalau biasanya wasiat ada arahan dalam wasiat, tapi dalam kalau dia tak ada wasiat, macam mana kita nak laksanakan pembahagian tu? Okey, jadi maksudnya surat kuasa mentadbir ni yang kita biasa dengar LA, Letter of Administration. Letter of Administration LA ya. Jadi maksudnya bapa meninggal, waris datang ke amanah raya untuk buat pentadbiran pusaka. Jadi kami tanya, ada wasiat ke tak? Waris kata tak ada wasiat. Okey, kalau tak ada wasiat kami akan dapatkan LA. Kalau ada wasiat kita akan dapatkan surat kuasa probate. Okey, dia tak ada wasiat. Okey, jadi amanah raya akan dapatkan pengesahan daripada ASB, pengesahan daripada tabung haji, pengesahan daripada bank-bank, kita akan kumpulkan. Itu dapatkan sijil farayat pun kita kumpulkan bersama dengan dokumen. Jadi kami akan masuk mahkamah.
untuk dapatkan surat kuasa mentadbir. Apa maksudnya? Maksudnya bila kita mahkamah dah memberi surat kuasa mentadbir ni pada amanah raya akan serahkan kepada ASB untuk buat pengeluaran. Akan serahkan surat kuasa mentadbir tadi kepada tabung haji untuk buat pengeluaran. Untuk dikumpulkan di amanah raya. Ataupun kalau katakan pentadbir itu individu, akan dikumpul dalam akaun pentadbir individu berkenaan. Dia baru kumpul saja, itu surat kuasa mentadbir. Belum boleh buat pembahagian lagi. Belum boleh buat pembahagian sebab tak ada arahan. Arahan mesti daripada waris. Sebab si mati dah mati, macam mana kita nak dapatkan daripada tuan punya harta sudah mati. Jadi arahan kita kena dapat daripada waris. Waris nak apa? Waris kata kami nak ikut 100% wasiat faraid. Ikut faraid lah. Tapi waris kata kami nak buat ikut perbincangan keluarga. Ikut perbincangan keluarga lah. Jadi arahan daripada waris tadi kita kena masuk sekali ke mahkamah. Tadi dah masuk dah untuk dapat surat kuasa mentadbir. Mahkamah dah beri dah. Masuk kali pertama. Kita kena masuk kali kedua. Amanah raya ataupun pentadbir individu tadi kena masuk kepada mahkamah untuk kali kedua untuk dapatkan perintah pembahagian. Berdasarkan tadi persetujuan keluarga. Persetujuan keluarga ikut faraid. Persetujuan keluarga kata nak ikut separuh ikut faraid, separuh ikut persetujuan keluarga. Terpulang. Jadi bermaksud nombor 2 ni kena masuk mahkamah sekurang-kurangnya 2 kali. Tapi kalau surat kuasa mentadbir sekali saja. Sebab apa sekali? Sebab arahan dah ada. Mana arahan dia? Arahan dia dalam wasiat lah. Itu orang kata kan, kita biasa dengar. Kalau ada wasiat, mudah untuk kita uruskan. Kalau tak ada wasiat, banyak proses. Inilah maksud dia. Kalau dia ada wasiat, masuk mahkamah sekali saja. Terus jalan sebab arahan tu dalam wasiat. Tapi kalau dia tak ada wasiat, kita masuk ke mahkamah sekurang-kurangnya 2 kali. Itu belum lagi campur bergaduh ke apa tu, tak campur lah kan. Ada bantahan apa tu, kita campur. Kalau kata smooth saja, harmoni, sekurang-kurangnya 2 kali. Surat yang pertama, kita masuk amanah raya akan masuk untuk dapatkan surat kuasa mentadbir dan hakim pun beri permohonan serti dipohon, order in term. Kita biasa dengar di ujung ni, bila saya baca si mati ni Ali bin Abu meninggal benda ni, yang Arif Hakim permohonan seperti dipohon. Itu saja. Ringkas saja, tak sampai 5 minit. Baca nama si mati, nombor kes, nama si mati, lepas tu permohonan seperti dipohon. Hakim pun jawab order in term. Senang saja, OIT, order in term. Maksudnya bila dia sebut order in term tu maksudnya diluluskan baru surat kuasa mentadbir. Lepas tu kita kan tadi saya kata pergi ke bank, pergi ASB, pergi tabung haji, kumpulkan duit, kumpulkan semua tu dalam satu akaun. Lepas tu kena masuk lagi sekali untuk dapatkan surat kuasa perintah pembahagian. Tu nombor 2. Nombor 3 apa pula nombor 3? Surat kuasa mentadbir dengan wasiat terlampir. Maksudnya pentadbir ada wasiat si mati ada buat wasiat. Dia lantik Ahmad Fusyari sebagai wasi. Okey Lepas tu pewasiat mati. Saya tak nak sebab saya nampak waris bergaduh. Saya tak nak. Saya tak nak. Jadi saya tarik diri. Ataupun saya pun mati. Pewasiat mati, saya pun mati. Jadi siapa yang nak jadi wasi? Kan? Jadi adalah orang lain ataupun nanti amanah raya sebagai pentadbir. Jadi kita akan dapatkan surat kuasa mentadbir bersama dengan wasiat berkenaan. Tetapi pentadbir ni tak sama dalam wasiat berkenaan. Dalam wasiat tu ialah Ahmad Fusyari. Sekarang ni mahkamah beri kuasa tu kepada amanah raya. Nampak perbezaan dekat situ. Itu yang nombor 3 tu, surat kuasa mentadbir dengan wasiat terlampir. Surat kuasa tapi bersama di-attachkan dengan wasiat terlampir. Dan wasi di dalam wasiat asal tak sama dengan pentadbir sekarang ni. Itu sebab dia nama pentadbir, dia tak sebut nama wasi. Nampak dekat itu yang berbezakan nombor 1 dengan nombor 2 dengan nombor 3. Okey, apa itu nombor 4? Surat kuasa mentadbir di Bonus Nun. Apa itu di Bonus Nun? Maksudnya si mati, lepas tu
pergi masuk mahkamah, waris bawa kes ke mahkamah melalui amanah raya ke melalui individu, melalui lawyer, tak kisah, dah dapat surat kuasa mentadbir tu. Dah dapat dah kuasa. Buat separuh jalan, pentadbir mati. Amanah raya tak matilah kan, pentadbir mati. Jadi bila pentadbir mati, sangkutlah pentadbiran tu. Jadi waris yang lain nak sambung. Bila dia nak sambung, dia kena lantik pentadbir baru. Jadi pentadbir baru tu kena dapatkan surat kuasa mentadbir yang dinamakan surat kuasa mentadbir di bonus non. Dia tak sama dengan nombor 3 tak sama dengan nombor 2. Nombor 2 ni straightforward. Pentadbir individu hidup ataupun amanah raya wujud jalan. Nombor 3 ni wasi yang dilantik asal mati. Lepas tu lantik pentadbir baru. Wasi kepada pentadbir. Itu nombor 3. Nombor 4 ni pentadbiran pusaka tak selesai. Nak lantik baru. Ataupun waris lantik Abang Long sebagai pentadbir. Abang Long pun jumpa lawyer, bawa kes ke mahkamah. Tapi kita tengok Abang Long kita ni tak betul jalan dia. Jadi kita dah bincang dengan adik-beradik lain, kita nak buang Abang Long ni. Nak force dia untuk batalkan pentadbiran. Jadi tu yang kata tak kompeten tu. Tak kompeten. Jadi maksudnya surat kuasa mentadbir ni kita sambung daripada pentadbiran separuh jalan ke untuk buat penyambungan seterus sampai selesai. Itu nombor 4 surat kuasa mentadbir di bonus zone. Okey, surat kuasa mentadbir pending light. Apa maksudnya pending light ni pula kan? Jadi dia terhad. Contohnya dia ada surat kuasa probate tadi. Surat kuasa probate dia ada wasiat, mati, pewasiat mati, waris datang jumpa amanah raya, itu amanah raya dapatkan surat kuasa mentadbir. Tapi ada masalah. Masalah dengan bank di Switzerland contohnya. Ada masalah dengan dalam daripada tu ada satu kes, satu aset tu susah nak selesai. Jadi hakim kata, okey, kita stopkan sekejap, pendingkan, hold dulu pentadbiran wasiat, kita bagi surat kuasa lain dulu untuk selesaikan benda tu. Yang masalah tadi. Bila dah selesai, datang balik. Itu yang kata ni surat kuasa mentadbir. Jadi dia bagi masa lah. Jadi masa untuk selesaikan masalah berkenaan. Bila dah selesai, baru datang balik untuk sambung perbicaraan surat kuasa probate tadi. Ini dekat yang bezanya lah dekat sini antara surat kuasa probate, surat kuasa mentadbir, surat kuasa mentadbir dengan kuasa terlampir, surat kuasa mentadbir di bonus zone dan surat kuasa mentadbir pending light. Jadi itu yang saya kata, itu yang kita biasa dengar. Kalau ada wasiat mudah untuk diuruskan. Kalau tak ada wasiat susah, banyak benda kena buat. Inilah banyak benda kena buat. Apatah lagi kalau katakan buat wasiat di amanah raya, alhamdulillah mudah untuk diuruskan, harga dia pun murah dan cepat kita uruskan kan. Kalau katakan nak buat komprehensif yang bermacam-macam arahan tu, berapa lama kita buat? Jadi kita punya ISO ialah 7 hari untuk kita buat. Tuan-puan bagi draft pada kita untuk buat wasiat komprehensif. Maksudnya tuan-puan nak kata nak bagi 10,000 pada rumah anak yatim di Kelang, 40,000 kepada masjid di Taparut, yang ini kepada sini macam ni, macam-macam kan. Draft tu bagi pada kami. Kita akan buat dalam masa 7 hari saja daripada kita terima draft berkenaan kan. Itu yang mudahnya. Lepas tu bila kita masuk ke mahkamah pun mudah kan, sebab amanah raya tak mati selagi tidak ditutup. Itu kalau kita belajar akaun kan. Kita belajar accounting kan. Betul lah Encik Zaki kan. Kita belajar accounting ni, sebuah syarikat dianggap tidak mati selagi dia tidak ditutup kan. Itulah maksud dia kan. Okey. Seterusnya bagaimana proses pentadbiran pusaka? Kita dah dapat perintah tadi dah. Kita dah dapat perintah salah satu tadi, sama ada surat kuasa mentadbir ke, surat kuasa probate ke apa-apa antara 5 ni. Ini yang biasa Ada lagi macam-macam surat kuasa, tapi ini yang biasa berkaitan dengan pentadbiran pusaka yang biasa. Yang biasanya lah nombor 1, nombor 2 lah yang biasanya. Tapi ini yang biasa kita jumpa lah. Terutamanya nombor 1, nombor 2. Jadi bila kita dah ada surat kuasa daripada perintah daripada mahkamah tu,
Bagaimana kita nak uruskan? Jadi kita nak uruskannya mudah saja kan. Amanah. Jadi kita akan uruskan, datang ke Amanah, kita akan buka fail. Kita akan buka fail, bagi apa saja dokumen yang ada, serahkan pada kita. Yang ini nak ke tak nak, bagi dulu. Kami akan sortkan nanti. Kita akan sortkan, ini tak perlu, yang ini nak, okey. Jadi maksudnya apabila berlakunya kematian, apa-apa dokumen yang atas nama si mati, itulah yang kami nak. Apa-apa nama. Tak kisah. Oh tak. Tanah ni, bapa saya dah jual. Tapi cuma tak tukar nama. Tak, bagi dulu. Apa yang maksudnya apabila berlaku kematian, serahkan dulu apa-apa dokumen yang atas nama si mati. Kalau nak cabar, nak challenge, itu cerita kemudian. Contohnya, dalam fail bapa, arwah bapa tadi, kita nampak ada satu grant tapi nama orang lain. Jadi tuan serahkan pada amanah raya. Jadi kami asalnya kami nak tolak. Oh tak encik, ini yang grant ni memang bapa saya dah beli dah tanah ni, cuma tak sempat tukar nama, owner dia mati dulu. Contoh macam ni. Itu kompos saja. Maksudnya dia ada dua, satu yang atas nama si mati, yang satu lagi yang bukan nama si mati. Tetapi katanya si mati punya. Kita kena tahu ni ramai orang, jadi saya nak share yang ramai yang tak nampak benda ni. Okey, penting ni. Di dunia ni ada dua bentuk kepunyaan ataupun ownership. Ada dua bentuk kepunyaan ownership. Yang pertama, registered owner. Ada dua bentuk kepunyaan ataupun ada dua bentuk ownership. Ownership yang pertama ialah registered owner. Bahasa Malaysianya ialah nama berdaftar. Ownership yang kedua, beneficial owner. Bahasa Melayunya kepunyaan yang sah. Contohnya saya beli tanah pada tuan moderator kita, Encik Zaki. Saya beli tanah. Dan saya dah bayar dah semua. Saya bayar pun melalui bank. Online, transport online. Semua dah. Cuma tak sempat tukar nama. Sebab Cik Zaki pindah ke migrate ke overseas ke, nak cari cerita, Cik Zaki pendek umur ke, contoh kan. Tak sempat nak tukar nama. Tapi grant kat tangan saya. Okey, grant kat tangan saya. Contohnya lah inilah. Contohlah ini kertas. Belakang ni ada soalan quiz. Tak nak tunjuk kan, bocor pula soalan kan. Depan. Grant ni nama Cik Zaki. Muhammad Zaki Haji Alwi. Nama dia. Kan? Tapi saya kata, saya dah beli tanah tu, inilah bukti saya pembayaran melalui bank. Okey. Jadi maksudnya dekat sini, registered owner Muhammad Zaki Haji Alwi. Beneficial owner Ahmad Buchari. Mana bukti beneficial owner Ahmad Buchari? Transfer bank tadi. Ini orang tak nampak dekat sini. Itu sebabnya kalau katakan suami meninggal, isteri continue bayar hutang kad kredit, simpan. Contoh bergaduh dengan mertua. Inilah nak tuntut yang hutang harta pusaka, harta tolak hutang tadi, inilah dia. Ramai orang tak tahu dekat sini. Boleh. Hutang boleh dituntut daripada si mati. Tak kisahlah dia suami sendiri ke, anak sendiri ke, pak mentua sendiri ke, bapa sendiri, simpan apa-apa dokumen yang sebagai pembuktian. Itu maksudnya beneficial owner. Kalau saya ingatnya siapa yang rambut putih macam saya, tahulah macam mana kita main saham dulu. Tahun 90-an dulu kan, masa tengah bom meletup dulu kan. Okey, saya beli saham TNB. Saya beli saham TNB, nama Muthusamy. Muthusamy nama India, saya Ahmad Buchari Melayu. Tapi saya akan dapat daripada broker saham sijil nama Muthusamy. Lepas tu saya tak tukar nama. Grant ni saya simpan, sijil saham ni saya simpan dalam peti besi rumah saya 2-3 tahun. Sedangkan setiap tahun TNB dia keluarkan dividen kepada pemegang saham. Siapa yang akan dapat dividen? Dividen tu akan dapat kepada Muthusamy. Sebab dalam sistem ialah nama Muthusamy, bukan nama Ahmad Buchari, sebab saya tak tukar lagi sijil ni. Tetapi kalau saya mati, isteri saya boleh tuntut. Isteri saya boleh tuntut sebab saya beneficial owner kepada
saham TNB, mana butik ni? Ni note apa ni? Saya beli apa ni, voucher ke apa semua, share ni daripada buka saham tu, inilah bukti dia, bukti pembelian tu ada. Nampaknya. Jadi maksudnya saham TNB ni contoh Telekom ke Proton ke apa tak kisah, Petronas ke, saham Petronas ni contohnya registered owner ialah Mutusami, beneficial owner ialah Ahmad Fushari. Jadi kalau saya nakkan dividen saham apa semua, saya kenalah tukar nama dekat registrar saham kan. Itu yang kita perlu tahu, yang ramai orang tak tahu. Walaupun contoh saya pengalaman saya di Melaka, pengalaman saya di Melaka, SIM mati datang, saya larilah kan. Waris datang bawa saya sekeping kertas yang waris kata wasiat. Tetapi keliling ni dah makan apa ni, dah terbakar. Tapi alhamdulillah Tuhan tu bersama kita, Allah tolong kita. Waris-waris bersetuju bahawa itu adalah wasiat bapa. Dan kita buat pentadbiran besar penyelesaian pusaka berdasarkan dokumen yang dikatakan wasiat berkenaan. Jadi alhamdulillah tak ada masalah dekat situ. Ataupun geran ke apa semua boleh. Jadi bermaksud apabila berlakunya kematian, bila kita datang nak buka fail, datang bersama apa-apa dokumen yang berkaitan dengan si mati. Ada nama dia ke tak ada nama, bawa saya. Itu kami yang akan sort nanti, akan assessingkan nanti. Yang keduanya, proses siasatan pengesahan aset. Okey, jadi saya dah sebut tadi, kami hantar kepada ASB, hantar kepada tabung haji, kepada Islam. Jadi maksud apabila kita dah buka fail, dah ada nombor fail, contohnya amanah raya, kami akan dapat pengesahan daripada agensi-agensi bank-bank berkenaan. Contohnya, berlaku pengalaman saya dekat Ipoh. Waktu saya jaga Ipoh itu, saya pengurus negeri Ipoh sebelum ni, dalam buku bank ada 10,000. Okey. Tapi apabila kami buat siasat pengesahan aset, pengesahan baki di bank, tinggal RM15 je tuan moderator. Senyum je waris. Jadi waris tu tahu sebenarnya bahawa duit bapa dia hanya ada RM15 je. Nampak? Dia sepatutnya dia terkejut kan. Sepatutnya bila saya tahu, minta maaf makcik isteri dia, tuan puan dia, encik-encik semua, saya nak sebut pun sebab saya takut nak sebut, takut dia orang terkejut. Rupanya dia orang senyum. Cuba bayang, maksudnya dia tahu mungkin selepas bapak dia mati, dia cucuk dia pakai apa ni, pin number tahu kan, cucuk kat bank mungkin lah kan. Jadi kita akan buat pengesahan. Jadi surat kami tu, surat yang kami hantar kepada ASB, kepada tabung haji, Bank Islam, kepada mana-mana, ada dua pertanyaan dalam surat kami. Kami akan tanya baki semasa tarikh kematian. Ini kami lah, saya tak pasti syarikat-syarikat lain yang uruskan pertanyaan pusaka, saya tak pasti, tapi amanah raya dalam surat yang kami hantar kepada bank, ASB, tabung haji, mana-mana tu, kita akan tanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama kita tanya baki terakhir pada masa tarikh kematian. Yang pertama. Nombor dua, kami akan baki terakhir pada tarikh surat ini. Sebab apa? Sebab kita nak tahu dalam tempoh katalah lama, 2 tahun baru waris datang ke amanah nak buka fail contoh kan. Apa telah berlaku dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh kematian ke hari ini. Kalau ada pertambahan, kita faham itu adalah dividen. Kalau ada penambahan lah, dividen. Tapi kalau ada pengurangan yang drastik daripada 10,000 kepada 15 ringgit dan waris-waris tak mengaku, itu akan jadi prolong, akan jadi masalah nanti pentadbiran tu. Mungkin pemegang kad ATM tadi, dia cucuk duit, dia tak bagi tahu waris lain. Mungkin. Jadi dekat sini kami telus. Kami bagi tahu pada waris, abang ini mesti kerja Abang Long. Contohnya kan. Ini mesti kerja Abang Long ni. Sebab Abang Long pegang kad ni. Padahal bila kita tanya, dia kata dah hilang, kad dah hilang. Tapi macam mana? Tarikh pengeluaran terakhir lah minggu lepas. Contoh macam tu kan. Tapi saya tanya raya hari tu, raya bulan 5. Dia kata hilang. Tapi kita tengok pengeluaran terakhir ialah bulan lepas. Contohnya, nampak tak? Jadi dekat sini kami telus. Tetapi terpulang kepada keluarga macam mana nak selesaikan. Jadi ada dua pertanyaan dalam surat kami. Tarikh baki terakhir pada tarikh kematian dan baki terakhir
pada tarikh surat ini kan. Yang ketiganya ialah realisasi aset, asset realization. Maksudnya apabila kita dah ada pengesahan daripada daripada agensi-agensi bank-bank berkenaan, sebelum kita pergi ke nombor 3 ni, kita akan dapatkan surat kuasa tadi. Maksudnya bila nombor 2 dah selesai, kami dah dapat daripada ASB, kami dah dapat daripada tabung haji, pengesahannya. Okey. Lepas tu kita akan start buka file di pejabat tanah, pusaka kecil ataupun di mahkamah. Untuk dapatkan surat kuasa tadi. Apabila dapat surat kuasa, baru kita hantar surat kuasa tadi kepada agensi-agensi ataupun bank-bank berkenaan. Hantar kepada ASB, hantar kepada tabung haji, bank Islam, saham semua, baru kita hantar. Maksudnya nombor 3 ni, pada masa ni telah ada surat kuasa. Pada masa ni telah ada surat kuasa, sama ada surat kuasa amanah raya, surat akuan ke surat arahan tadi, ataupun pusaka kecil tadi, borang E, borang F apa semua tadi, yang biasa borang E lah. Kita akan hantar pada agensi-agensi berkenaan. Masuk dalam akaun amanah raya. Contohnya kan. Dan baru kami distributekan. Iaitu nombor 4. Ke atas pula. Iaitu nombor 4. Di mana apabila kita dah dapat cairkan duit dekat daripada SB, kita cairkan duit dari akaun daripada tabungan haji apa semua, kita pun buat pembahagian pusaka berdasarkan perintah berkenaan. Perintah probate ke tadi, perintah surat kuasa ke tadi, perintah amanah raya ke, kita akan follow tadi kat sini. Okay. Contohnya bank banyak yang dah tutup, banyak yang merge. Saya nak tanya, saya tak tahu nak tanya seorang, saya tanya mangsa saya ialah tuan moderator kita kan. Tuan moderator kita pernah dengar tak nama DNC Bank? DNC Bank lama dulu tuan. Pernah dengar. Jadi maksudnya tuan umur macam saya jugalah. Betul kan. Lebih kurang tak gurau-gurau je. Tapi kalau kita tanya anak muda tak tahu DNC Bank. Yeah. Tapi dekat tangan dia ada buku bank DNC Bank. DNC Bank jadi apa sekarang ni? Jadi apa sekarang ni? RHB. Oh. RHB Bank. Jadi okey. Jadi saya sambung Jadi ada ASB tak ada masalah. Kami dengan ASB ni macam adik-beradik, tak ada masalah. Tabung haji tak ada masalah. Bank Islam tak ada masalah, kan? Saham telekom sampai tanah tak ada masalah. Terus boleh. Tetapi ada satu masalah DNC Bank tadi. Jadi, adakah amanah raya perlu tunggu pengesahan daripada DNC yang memang dah tak ada sekarang ni, baru kami boleh buat distribution ataupun buat pembahagian kepada waris? Tidak. Apa yang ada kat tangan kami boleh buat pembahagian dulu. Tak perlu tunggu DNC Bank ni selesai. Maksudnya kita panggil pembagian awal, interim payment. Kita maksudnya apa yang kat tangan kita, katalah perlukan duit, anak saya sakit, anak-anak saya perlukan duit untuk buat pembedahan dekat hospital swasta. Jadi boleh tak kalau katakan bahagian farid saya bagi dulu? Jadi tak ada masalah. Kita tak boleh jawab, tak boleh, JNC Bank ni kami tak jawab sampai sekarang. Memang tak jawab sampai sekarang. Sebab staff tu dia tak tahu JNC Bank dah tukar pada RHB. Contoh macam tu kan, contoh gitu kan. Jadi tak perlu tunggu. Mana yang kita boleh selesai, kita selesaikan dulu. Mana yang sangkut, jangan jadikan alasan. Kita uruskan kemudian, asingkan, put aside. Tapi dalam masa ini kita kena uruskan jugalah. Ini yang membezakan bagaimana urusan di amanah raya. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat, kita boleh bincang daripada slide pertama saya sampai ke slide 16 saya ni kan. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya apabila kita sekarang ni semasa kita sihat, kita boleh berfikir secara waras, kita ada keluarga yang harmoni, keluarga bahagia. Jadi kita rancanglah sebaik mungkin kita rancang kita alhamdulillah Allah berkati kehidupan kita, berkati keluarga kita. Jadi kita nakkan sharekan keberkatan ni kepada waris-waris kita. Jadi kita perlulah rancang dengan sebaik mungkin.
Kita nak sama ada kita nak buat hibah ke, nak buat wakaf ke, nak buat amanah ke tadi, datang ke amanah raya, buka akaun amanah untuk bapa kita kan, contohnya kan. Macam saya bagi satu contoh lah, seorang datuk dia buka akaun amanah untuk atas nama ibu dia. Tabung amanah almarhum Hajah ... atas nama ibu dia yang telah meninggal lama. Datuk ni pun dah berumur juga tapi kasih sayang dia kepada ibu dia, dia abadikan di atas nama tabung amanah keluarga mereka. Jadi waktu bila datuk ni dia ada title datuk ni buat pembayaran zakat, pusat zakat kembalikan 25% kepada datuk ni. Datuk ni dia masukkan 25% daripada zakat tadi ke dalam tabung amanah di amanah raya tadi. Lepas tu dia buat sumbangan pada bulan Ramadan. Nampak kan? Jadi siapa dapat share tu? Siapa dapat berkongsi pahala tu? Tentunya datuk tadi, keluarga dan juga ibu dia yang telah meninggal lama. Jadi bermaksud dekat dia buat satu tabung khas untuk ibu dia dan juga dia berkongsi pahala untuk amal jariah dia. Hanya ini yang kalau boleh kita ikut insya-Allah kan. Yang terbaik untuk keluarga kita dan ibu bapa kita kan. Yang keduanya, simpan semua dokumen berkaitan di tempat yang mudah dijumpai, di tempat yang selamat. Saya semalam lah waktu saya drive nak balik, saya buka sinar Radio Klasik Radio Klasik waktu saya balik semalam. Kita dah berumur ni yang jenis yang tua-tua retro je kan. Saya buka siaran Radio Klasik kan. Semalam cerita aku dia dan lagu tu semalam cerita dia berkenaan rumah terbakar. Cerita berkaitan rumah terbakar. Jadi kelang kabut dia ambil satu beg, dia bawa keluar. Tapi apabila dah selesai, dah habis rumah terbakar, habis hangus rumah, apa yang ada dalam beg berkenaan? Kosong. Maksudnya tak ada benda di dalam beg yang dia sangka selama ni. Itulah tempat yang dia kumpulkan semua dokumen yang sepatutnya. Cuba bayangkan ini kita pengajaran pada kita lah kumpulkan. Jadi bayangkan contohnya bank call, kami ada package yang baik ni, insurans ni hanya RM20 sebulan, boleh potong terus daripada akaun Encik nak okey, beli satu insurans online. Bulan depan insurans call pula, tuan saya nak offer tuan ada package terbaik, bayar RM5 sebulan je untuk insurans ni. Kita pun RM5 okey lah, kita pun potong. Sudahnya ada 5-6 insurans PA kita kan. Tetapi saya nak tanya tuan-puan yang ada sini, tak mau tanya tuan moderator lah, nak tanya orang lain pula kan. Kita ada 5-6 yang insurans yang murah-murah tadi, yang online, yang call secara online tadi, yang tak ada cover note tadi, yang sebab kita tak print cover note tadi. Dekat mana kalau kita mati, bagaimana keluarga kita nak tahu? Kita ada insurans A, kita ada insurans B, kita ada, sebab kita tak boleh salahkan insurans berkenaan. Insurans berkenaan dia dah hantar email pada suami kita masih hidup ni untuk print cover note ni. Tapi bila tengok 36 muka surat, alamak aku dekat office kan tak berkat aku kan ni kan, pakai kertas office contoh kan, dia tak print. Lepas tu dia tak save pula email tu di tempat yang folder yang mana-mana. Jadi suami kita mati, kita tak tahu suami kita ada 6 insurans PA. Yang kalau kumpul-kumpulkan boleh dapat RM500,000 sebab mati aksiden. Bukan RM500,000, kalau 6 1 juta lebih. Kan? Kalau satu tu RM300,000. Contoh saja kan. Ini yang penting, simpan semua dokumen berkaitan di tempat yang mudah dijumpai. Seterusnya lantik pentadbir wasi syarikat yang berwibawa. Itu yang berlaku pada yang tadi, yang dis bonus non tadi sorry. Terbalik jauh sangat. Dis bonus non ni benar-benar pentadbiran tak selesai. Sebab apa? Ini pengalaman saya waktu saya di Seremban. Bapa mati, lantik abang bapa dah umur 70, abang bapa umur 75. Okey, pada masa kematian
Tapi buka fail 5 tahun selepas tu bermasuk kalau bapa hidup, bapa umur 75, pak saudara kita umur 80. Sebab menghormati pak saudara kita lantik bapa saudara kita yang umur 80 tu sebagai pentadbir. Ini berlaku saya bukan pengalaman. Jadi dia pun dah uzur. Memanglah bukanlah dari segi umur 80 lah, tapi dia bolehlah berjalan ke sana sini. Sahabat saya main basikal. Saya setiap minggu main basikal. Grup tim saya ada yang umur 72. 72 ini tu kayu ke Fraser Hill 72 kan. Dia sihat. Tetapi umur dah 80. Cuba bayangkan lepas tu baru buka file tak sampai apa dia meninggal. Itulah jadinya yang kata tadi pentadbiran separuh jalan tadi kan. Jadi ambil cari lantik pentadbir wasi syarikat yang berwibawa. Maksudnya macam kalau di Amanah Raya, insya-Allah selagi Parlimen Malaysia ada, selagi itulah Amanah Raya wujud. Kan? Kita lantik peguam. Antara peguam dengan kita siapa mati dulu? Minah mati dulu kata Piramli kan. Kan? Jadi kita tak mati, peguam kita mati dulu. Bila kita jumpa partner peguam, saya tak tahu. Sebab kita buat sendiri, memang kita satu office, satu nama company, nak satu nama firm, tapi kita buat sendiri-sendiri. Sudah, kita dah bayar 20,000 pada peguam yang dulu tu kan. Ini kita tak nak. Sediakan peruntukan amal jariah. Ini yang penting kan. Kita dah kaya raya tadi, kita dah alhamdulillah kehidupan kita diberkati. Allah tambah lagi rezeki untuk kita kan. Tapi adakah kita berfikir kepada pihak-pihak lain yang lebih memerlukan kan? Sekolah tahfiz, rumah anak yatim, rumah orang tua kan. Jadi peruntukkan sedikit sama ada benda ni kita masukkan dalam wasiat kita ke ataupun kita masukkan dalam tabung amanah kita tadi kan. Yang ramai orang tak tak nampak kelebihan dia dekat sini Jadi kita biasa dengar ustazah kita baca dalam mana-mana buku kitab ke apa, 3 perkara yang akan membantu menerangkan kubur kita masa dalam kubur besok. 3 perkara. Apa 3 perkara? Ilmu yang dimanfaatkan, doa daripada anak yang soleh itu termasuk anak soleha lah kan. Kan rugi pula anak perempuan tak dapat kan. Ilmu yang dimanfaatkan, doa daripada anak soleh. Yang ketiganya ialah amal jariah kita yang akan jadi bateri kepada spotlight dalam kubur kita besok kan. Ini yang ramai saya selalu gunakan perkataan tu. Saya kata pahala-pahala amal jariah kita semasa dulu-dulu ke ataupun selepas kematian kita nanti yang akan masuk ke dalam kubur kita akan menjadi bateri kepada spotlight dalam kubur kita besok. Besok tiba-tiba jiran sebelah kita ketuk dinding kita kan, ketuk dinding kubur kita. Tuan, apa pasal kubur tuan terang benderang, kubur saya gelap begitu? Aku tak tahulah. Kau kenalah tanya waris-waris aku. Itu jawapan kita kat kubur besok kan. Tak tahulah betul jadi ke tak jadi kan. Okey Yang kelimanya, waris-waris bermuafakat dan berlapang dada semasa pentadbiran seramjian dan seterusnya diselesaikan. Inilah yang tak boleh bertolak ansur sikit. Tak boleh bertolak ansur sikit menyebab saya pengalaman yang ini cerita betul. Anak tiri ni dia sengaja nak menyusahkan keluarga ibu yang lain tu, sebelah yang lain tu. Ada satu saham ni nilai dia RM5 saja. Saya bagi tahulah kepada waris ni, tak payahlah masuk kan. Sebab ini syarikat ni dah dormant. Dia listed company tapi RM5 je nilai dia kan. Berapa sen sangat kan. Berapa ni. Tak, saya saja biar masuk je. Amanah Raya buat je. Kontak lah syarikat apa semua. Saya saja nak susahkan mak tiri saya. Macam tu punya orang pun ada. Ini. Jadi Amanah Raya terpaksa lah sebab dia dah daftarkan saham tu. Ni bila kami buat siasatan, kami buat semakan baki saham tu, nilai dia RM5 saja kan. Ini yang masalah sebab dia beli sikit lah kan, dia beli tak banyak kan, saham tu tak banyak. Dia sengaja nak susahkan. Jadi apabila waris-waris muafakat berlapang dada kan, jadi dia insya-Allah akan memberi keberkatan kepada harta pusaka. Dan saya pengalaman saya ingin saya kongsikan waktu saya di Seremban. Saya Seremban, si mati dia tak ada anak. Tak ada anak. Lepas tu dia ada anak angkat. Jadi meninggallah si mati berkenaan
Lepas tu abang dia datang, saya cakap lembut pakai kopiah, lembut sangat. Lelaki abang dia datang jumpa saya, buka penjara pusaka. Selesai kan. Bagaimana selesai tu? Jadi sebab dia tak ada anak, adik-beradik tak ada peninding, adik-beradik masuk. Adik-beradik adalah sebahagian daripada waris faraid. Buat faraid ini, pembagian secara faraid. Laki 2, perempuan 1. Lepas tu termasuk pula dengan ibu lain. Ada adik-beradik dengan ibu lain dapat. Okey. Jadi pembahagian dia ikut faraid, setiap orang keluarkan 1,000. Setiap orang keluarkan 1,000, bukakan satu tabung untuk anak angkat tadi. Nampak? Dan buat pembagian pusaka, buat pembagian secara faraid. Lepas tu setiap orang keluarkan 1,000. Ni. Maksudnya dia bermuafakat lah. Okey, alhamdulillah. Kereta bagi kepada isteri. Tak ada orang nak rebut steering ke, nak rebut tayar ke kursi seat leather ke, tak ada. Semua rumah dan kereta serah kepada isteri. Cash faraid. Tentu setiap orang contribute 1,000 untuk buka daya, dapat 10,000 anak angkat tadi. Okey, satu. Mungkin insya-Allah adanya keberkatan dekat situ. Saya dah tutup ni, dah chop close. 3 bulan lepas tu datang insurans. Insurans kata minta maaf, kami mohon maaf sebab tersalah kira. Terkurang kira, jadi masuk lagi berapa ribu. Selesai. Lepas tu 3 bulan lepas tu datang pula insurans dari syarikat dia bekerja, MAS. Pun terkurang kira juga. Ada lagi, masuk lagi, 2 kali reopen. Close pertama, lepas tu reopen kedua, close yang pertama, itu reopen yang pertama, reopen yang kedua, masuk 3 kali. Cuba bayangkan. InsyaAllah mungkin saya yang melalui ini, saya rasa kerana adanya keberkatan, waris-waris bermuafakat di antara sesama sendiri, kan? Dan berlapang dada dengan menyerahkan kereta kepada isteri tadi, dan juga menyerahkan rumah kepada isteri untuk duduk terus bersama dengan anak angkat berkenaan. Sebab mereka dah anggap anak ni seperti darah daging mereka. Walaupun anak ni daripada orang luar, kan. Okay. Itu yang saya boleh berkongsi di sinilah. Okay. Jadi saya rasa saya dah sampai ke slide yang terakhir. Setiap mula adalah bermula hari ini. Semuanya adalah terletak pada diri kita sendiri. Kalau tidak besok, dalam kubur besok, gigit jarilah kita dalam kubur besok, kan. Sebab apa? Sebab menyesal. Allah, boleh dah engkau kembalikan aku ke dunia. Aku nak start balik daripada zero. Kata kita kepada Allah, kan. Itulah yang dalam Quran, seperti mana dalam Quran. Jadi saya Ahmad Fushari dibantu oleh Encik Syafiq, pembantu saya. Ada nombor saya, ada email, minta maaf. Ada email saya. Kalau nak WhatsApp dengan saya, nak email dengan saya, boleh. Kalau nak call dengan saya, mungkin takut saya tak terjawab, saya tengah berceramah ke, saya tengah bersyarat ke, takut tak angkat lah, kan. Jadi inilah, boleh kontak saya ataupun boleh kontak Encik Syafiq, kan. Jadi saya kembalikan saya setakat ini sharing saya, perkongsian saya kembalikan balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih Tuan Fushari di atas pengurusan kita pada pagi ini, cukup menarik, cukup padat dan pelbagai info yang menarik yang boleh kita terima. Tapi kita rehatkan sebentar Encik Ahmad Fushari. Jadi bersama dengan Encik Ahmad Fushari berkaitan dengan Q&A kita. Alright, ada soalan yang pertama ni panjang ni pada Lady D. Dalam WhatsApp kita tu tuan panjang ni. Tapi saya ringkaskan ini, boleh tak tuan kongsikan secara ringkas berkaitan dengan hukum dan juga ataupun rukun, bagaimana wasiat boleh digunakan oleh orang Islam sedangkan dia dipahamkan 1/3 harta boleh beri kepada bukan waris dan 2/3 harta wajib faraid. Silakan tuan. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Kalau boleh saya sharekan balik slide saya tadi. Boleh, saya stop share je. Stop share. Okey. Okey, kat sini. Okey, jadi soalan yang baik ini daripada yang bertanya. Sebenarnya saya rasa saya dah jawab secara ringkas tadi. Ya. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey, ni slide yang ke-12. Okey, jadi kita cerita pasal Islam pasal yang bertanya ialah ini pasal Islam. Okey.
Syarat dia 1/3 dalam keadaan bukan waris. Tetapi saya, Ahmad Bushari, saya nak bagi kepada anak perempuan saya. Anak pertama saya doktor, anak kedua saya engineer, anak ketiga saya kontraktor, pensyarah. Yang bongsu ni contohnya masih belajar di kolej lagi, perempuan. Itu stigma kita lah, orang Malaysia kan. Perempuan ni selalu terbelakang lah. Itu stigma kita lah. Okey. Jadi tapi saya nak bagikan harta saya kepada anak perempuan saya tadi. Jadi bermaksud saya punya wasiat telah tidak memenuhi syarat wasiat Islam, iaitu 1/3 dan kepada bukan waris. Saya nak bagi 100%, 1/1. Sedangkan syarat dia 1/3, iaitu 30%. Okey, jadi amanah bila saya meninggal, Encik Syafiq sebagai pegawai amanah akan panggil semua waris-waris faraid. Sedangkan dalam wasiat asal hanya nama anak perempuan saya. Tak ada nama isteri saya, tak ada nama ibu bapa saya, tak ada nama anak-anak saya, kecuali nama penerima itu anak perempuan saya. Katalah nama dia Fatimah. Contohnya Fatimah binti Ahmad Bushari, contoh saja. Okey, jadi tetapi Encik Syafiq akan panggil semua waris faraid termasuk Fatimah tadi. Okey, buatlah di satu perjumpaan, tak kisah di mana-mana. Katalah di rumah contohnya. Jadi Encik Syafiq, pegawai amanah Encik Syafiq akan bacakan wasiat berkenaan daripada klausul 1 sampai klausul habis. Lepas tu Encik Syafiq akan jumpa setiap individu waris untuk dapatkan konsen ataupun kelulusan tadi. Jadi Encik Syafiq akan jumpa bapak saya. Pakcik, adakah pakcik setuju dengan wasiat arwah anak ni nak bagi pada cucu pakcik yang nama Fatimah ni? Sedangkan dari segi faraid, pakcik punya bahagian 1/6. Kena tanya. Amanah tanya, kami buat note. Pakcik, bapak saya kata, okeylah, saya setujulah. Itu cucu tunggal perempuan saya. Bagilah, okey. Dapat, lulus. Tanya pula mak. Makcik, adakah makcik setuju dengan wasiat arwah anak ni? Iaitu Ahmad Bushari ni nak bagi pada cucu semua. Sedangkan makcik punya bahagian 1/6. Setuju, tak ada masalah. Bagilah, sebab dia lah cucu perempuan saya seorang. Contohnya. Kan? Tanya pula isteri. Puan-puan, adakah puan setuju dengan wasiat saya bacakan tadi? Di mana semua harta ni nak disebarkan kepada anak perempuan tunggal puan, anak bongsu ni, sedangkan puan punya faraid ialah 1/8. Saya setuju, tak ada masalah. Tanya anak nombor 1, doktor tadi, semua setuju. Jadi bermaksudnya semua dapat konsen. Alhamdulillah. Okey, senario nombor 1. Senario nombor 2, kami tanya semua. Seorang tak setuju, yang kontraktor. Sebab dia kata, sekarang ni saya dah tak ada kontrak dah. Dah tak ada job lagi. Jadi rumah tanah saya tak nak bincang. Saya nak duit saja. Saya nak faraid saya bahagian duit saja. Jadi kami catat, bermaksud yang tadi tak setuju. Ataupun dia kata dia tak setuju semualah. Saya dah tanya ustaz, saya dah tanya ni, saya dah cek, dah tengok YouTube apa ni, Google apa semua. Wasiat tu bukan waris. Adik saya lah waris. Saya tak setuju. Dalam ramai-ramai waris faraid, dia seorang tak setuju. Jadi bermaksud kami akan keluar ni, bahagian faraid dia akan dikeluarkan. Bermaksud sepatutnya penerima wasiat dapat 100% kalau semua setuju, tapi dalam senario kedua tadi penerima wasiat tak dapat 100%. Tolak bahagian waris yang tak setuju seorang tadi. Tapi wasiat dilaksanakan tetapi tidak menepati 100% kehendak pewasiat sebab salah seorang pewasiat tidak setuju. Itu cara dia. Yang itulah. Jadi waris kalau dia kata kalau dia nak mencabar, dia cabar bahagian dia saja. Dia tak boleh cabar abang dah jadi jutawan, buat apa nak ini lagi kacau faraid ni. Yang tu tak boleh. Sebab dia boleh cakap hak dia seorang saja. Boleh dicabar tu Dia tak boleh cabar hak orang lain. Dia tak boleh cabar mak dah uzur, mak tak payahlah. Dia tak boleh. Kata tadi saya jutawan, bapak saya punya bahagian RM100 je. Yang lain bahagian mak saya, harta mak saya. Bapaknya dalam ekor bapak saya ada 100. Saya jutawan ni. Bagi sama rata seorang dapat RM10. Saya nak juga RM10. Walau saya jutawan, saya nak juga faraid RM10.
Adik-beradik lain tak boleh. Apalah abang ni kedekut tak hidung masin. Jutawan tapi RM10 pun nak juga. Tak. Dia tak boleh cakap macam tu. Sebab itu hak saya termaktub dalam Quran. Saya maksudnya. Alright. Saya menjawab soalan. Yes, jawapan bukan ringkas tu. tadi. Itu bukan ringkas tu. Itu panjang lebar tu. Panjang lebar. Okey, ini daripada FB kita, daripada Puan Nuraini ada 2 soalan. Pertamanya, bagaimana pula jika seorang itu tidak berkahwin, tuan? Ingin harta yang ada diamanahkan kepada jabatan agama. Yang keduanya, kenapa bayaran proses dikenakan terlalu tinggi? Silakan, tuan. Okey, saya tak pasti kenapa proses ni, siapa yang perlunya proses, saya tak inilah. Ini harta diamanahkan kepada jabatan agama. Saya rasa macam ni, lebih baik kita buat amal jariah yang lebih dekat dengan kita. Yang lebih dekat dengan kita. Maksudnya adik-beradik. Contohnya kakak kita, ibu tunggal ada anak autism. Saya sangat tersentuh bila sebut anak autism sebab pengalaman saya mengendalikan kes-kes anak autism ni kan. Jadi sebab apa? Bukan saya kata bila jabatan agama ni dia kepada lebih luas, tidak menjurus kepada spesifik. Betul. Akan kepada kelompok kumpulan sasaran. Bukan saya kata tak boleh, tapi dalam hal ni jabatan agama saya rasa dia tak boleh terima. Kalau nak ke Batu Mal, bukan jabatan agama. Jadi tak ada masalah. Begitu juga yang tadi, ramai juga pewasiat kami yang tak berkahwin. Baru ni minggu lepas kami buat, semalam dia dah fly to New Zealand. Jadi sebelum dia nak pergi 2 hari bulan dia hari Rabu dia terbang ke New Zealand pergi melancong. Jadi dia nak pastikan hari Jumaat paling akhir Jumaat tu selesai dia punya wasiat komprehensif. Jadi alhamdulillah dia pergi pada anak saudara, pada sana pada sini, pada yang rapat dengan dia, yang tak rapat dengan dia, tetapi mak anak saudara tu rapat dengan dia. Jadi tak ada masalah. Boleh dibuat, cuma saya tak pasti siapa yang dia kata proses dekat mana ni. Sebenarnya kalau tu saya tak pastilah. Okey, itu jawapan saya lah. Okey. Dan soalan terakhir nanti datang daripada RK. Siapa nama RK ni tak betul kan? Ada kemungkinan sekiranya terjadi surat kuasa dikeluarkan melalui 2 institusi oleh waris yang berbeza. Sekiranya bagaimana ia boleh terjadi? Okey, ini soalan yang sangat baik. Baik, sangat-sangat baik dan tidak pernah ditanya oleh orang kecuali saya yang sebut dalam ceramah saya kan. Sangat-sangat baik. Ini okey, dia macam ni. Ini hanya orang yang praktis yang tahulah ya. Di luar sana tak tahu. Okey, di Malaysia, di Semenanjung Malaysia, ini undang-undang untuk ini hanya untuk cover Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak tidak. Dia ada one stop center di Mahkamah Tinggi Jalan Duta. One stop center dia macam mana? Maksudnya siapa-siapa yang nak membuka fail pusaka dengan 3 agensi tadi ya. Depan ke belakang. Belakang. Okey. Mana-mana pihak, individu ke, lawyer ke, siapa syarikat ke yang nak buka fail pusaka, dia kena daftarkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Jalan Duta. Melalui 3 agensi berkenaan. Melalui 3 agensi ini sahaja. Katalah, contoh saya adik-beradik dengan tuan moderator dan seorang lagi lah, kata Encik Syafiq. Kami 3 beradik. Saya, Abang Long, anak kedua Encik Zaki, anak ketiga ialah Encik Syafiq. Kami ni masing-masing nak uruskan sendiri. Saya ada kawan baik di Amanah Raya. Encik Zaki ada kawan baik di Pusaka Kecil. Syafiq ada kawan sekolah dia Peguam. Dan kami tiga-tiga ni nak buat sendiri-sendiri. Okey. Jadi kami pun pergilah ke tiga-tiga agensi masing-masing. Saya pergi jumpa Amanah Raya, saya nak buka fail. Dokumen ada, buka fail di Amanah Raya. Encik Zaki pergi ke Pusaka Kecil, buka fail di Pusaka. Buka fail ada nombor fail masing-masing ya. Okey. Encik Syafiq dia jumpa kawan dia pun buka fail, bayar masing-masing, bayar deposit di tempat yang ni tadi dengan lawyer. Okey. Jadi bila tiga-tiga agensi ni, Amanah Raya, Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi Sivil ni dah buka fail, tiga-tiga agensi ni langkah pertama dia kena daftarkan fail si mati tadi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Jalan Duta.
Mahkamah Tinggi Siwa, Jalan Duta. Okey. Dekat situ ada one stop center, dia tingkat 2, nama dia unit kad biru. Nama dia. Unit kad biru. Dekat situ dia akan layan first come first serve. Contohnya Amanah Harris, sebab kami ada link sistem dengan Mahkamah Tinggi, kami daftar, sana dah dapat dah. Pusaka kecil mungkin permohonan terlampau banyak, dia ambil masa contohlah sebulan baru dia hantar. Peguam sebabkan dia pun involved dalam politik, nak pilihan raya ni, dia pun kempen sama, tahun depan baru, bulan 1 tahun depan baru dia hantar. Contohnya kan, contoh macam ni, masing-masing ada hal masing-masing. Jadi dekat siapa yang sampai dulu, daftar dulu, dia akan dapat kebenaran untuk uruskan pusaka. Tadi pejabat pusaka kecil bulan depan. Sebab dia terlampau banyak fail ni buka, dia sibuk, bulan depan baru. Jadi program tahun depan. Jadi bermaksud hanya amanah raya sahaja yang boleh guna pakai. Okey. Jadi apa yang pengesahan yang kami terima apa? Pengesahan tu dinamakan borang C. Borang C, huruf A, B, C, C. Nama kebenaran tu, nama surat kebenaran tu dinamanya borang C. Apabila saya buka saya dapat envelope urusan kerajaan warna coklat tu kan. Okay. Bila saya buka, saya dah tahu dah ini borang C. Saya buka nampak kertas warna A4 paper warna putih. Alhamdulillah, inilah aku tunggu. Ni kata pegawai Amanah Raya kan. Maksudnya apabila borang C itu warna putih, bermaksud kebenaran telah diberikan kepada Amanah Raya. Pusaka kecil, dia dapat borang C juga tapi warna kuning. Telah ada permohonan terdahulu di Amanah Raya Cawangan, Kuala Lumpur. Peguam pun dia pun akan dapat juga borang C warna kuning. Warna kuning juga telah ada permohonan tu. Jadi bermaksud pentadbiran tidak akan bertindih. Mana mungkin Cik Zaki bekerja di ASB bahagian pengeluaran, Cik Zaki nak bayar pada mana satu ni? Nak bayar kepada Amanah Harris pada surat kuasa, pusaka kecil pada surat kuasa, Mahkamah Tinggi pun jadi mana satu kita nak bayar kan? Tak mungkin berlaku. Dia tak mungkin berlaku pertindihan. Tak mungkin berlaku dia hanya ada satu pada satu masa. Kecuali kita tutup, kita buka barang itu. Jadi maksudnya pentadbiran pusaka hanya ada satu pada satu masa. Itu jawapan saya lah. Okey, terima kasih Tuan di atas pencerahan kepada soalan yang dimukakan tadi, dan Tuan boleh melalui laman media sosial SMB dalam tema Sembang SMB untuk mendapatkan tips perancangan kewangan dan makluman siri webinar Sembang SMB pada masa hadapan. Untuk makluman semua peserta, setiap Jumaat jam 10 pagi seperti hari ini, SMB mengadakan program Sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan setiap minggu. Dan sekiranya tuan-puan minat untuk menganjurkan webinar secara online khusus berkaitan staf atau negosiasi tuan-tuan di luar sana, bolehlah mengimelkan kepada kami maklumat detail kepada Financial Education SMB @pmu.com.my atau hubung kami di talian 0320505813 atau 0320505479. Kami akan menghubungi tuan-puan untuk membincangkan lebih lanjut. Terima kasih kepada Tuan Mak Juri di atas perkongsian, dan mungkin ada kata-kata terakhir Tuan mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, surat kuasa mentadbir dan geran perbit. Kali ini apa yang anda perlu tahu, dah pun kita tahu. Silakan Tuan. Okey, terima kasih yang pertama-tama kepada Tuan Moderator kita, kepada yang terlibat, pegawai yang terlibat, dan kepada ASNB secara khususnya. Jadi terima kasih juga kepada tuan-puan yang masih bersama kita. Saya nampak ada 43 partisipan kita, satu yang menggalakkan dan sangat menggalakkan supaya apa yang kita bincang ni akan memberi manfaat kepada kita. Yang baik kita jadikan tauladan, yang tak baik kita buang jauh-jauh, jadikan sepadan. Demi kebaikan dan kebajikan orang-orang yang akan kita tinggalkan suatu masa nanti. Yang terbaik itu daripada Allah, yang segala kekurangan itu daripada kami, saya khususnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum, dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Dan akhir kata kami bagi baik STMP mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program dijalankan, dan sebelum kita berjumpa di lain waktu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.